Ada amalan yang kita tengok tidur ya, itu amalan dunia. Tidur amalan dunia, mandi amalan dunia, sapu sampah amalan dunia, dan apa-apa perkara yang berkait dengan dunia saja yang kita nampak zahir dunia, maka hakikat zahirnya itu dunia, tapi disebabkan niatnya tadi begitu, maka menyebabkan amalan tadi dikira sebagai amal akhirat, dapat pahala. Tapi berapa banyak amalan yang dilihat dengan surahnya amalan ahli akhirat, solat, puasa, datang tuntut ilmu, mari duduk depan tok guru mengaji dan sebagainya, tapi dalam hati niatnya tidak kerana Allah Subhanahu wa taala. Solatnya kerana nak tunjuk kepada orang, puasanya kerana nak bagi tahu kata dia ni ahli ibadah, bangun malamnya kerana nak bagi tahu kata orang lain tidak bangun, dia seorang je bangun, maka pada waktu tersebut tidak dikira apa amalan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, wa ba'd. Saya muliakan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita mengucapkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul dan kita dapat berada di dalam majlis ilmu ini. InsyaAllah kita akan sambung daurah bagi kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum karangan Al-Imam Az-Zarnuji radhiyallahu ta'ala anhu. Kita dah masuk pada fasal yang kedua ketika niat ketika belajar. Kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharaini amin. Ketika mempelajari sesuatu ilmu, hendaklah disertai dengan niat, kerana niat merupakan pangkal bagi semua hal. Kerana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya segala amalan itu bergantung kepada niat. Ini adalah hadis yang sahih. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru bi husni niyyati min a'mali al-akhirati. Berapa banyak amalan yang berupa keduniaan menjadi amalan akhirat dengan sebab baik niatnya. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali al-akhirati thumma yasiru min a'mali dunya bi su'in niyyati. Dan berapa banyak amalan yang berupa akhirat menjadi amalan keduniaan dengan sebab buruk niatnya. Ada amalan yang kita tengok tidur ya, itu amalan dunia. Tidur amalan dunia, mandi amalan dunia, sapu sampah amalan dunia, dan apa-apa perkara yang berkait dengan dunia saja yang kita nampak zahir dunia, tapi disebabkan niatnya yang elok. Saya tidur adalah untuk menguatkan tubuh saya, bagi membolehkan saya melakukan ibadah pada waktu malam. Saya mandi kerana dengan niat untuk saya bersihkan diri saya, dan bila saya datang ke majlis ilmu, saya tidak menyebabkan orang lain rasa terganggu dengan bau badan saya. Maka hakikat zahirnya itu dunia, tapi disebabkan niatnya tadi begitu, maka menyebabkan amalan tadi dikira sebagai amal akhirat, dapat pahala.
Tapi berapa banyak amalan yang dilihat dengan surahnya amalan ahli akhirat. Solat, puasa, datang tuntut ilmu, mari duduk depan tok guru mengaji dan sebagainya, tapi dalam hati niatnya tidak kerana Allah Subhanahu wa taala. Solatnya kerana nak tunjuk kepada orang. Puasanya kerana nak bagi tahu kata dia ni ahli ibadah. Bangun malamnya kerana nak bagi tahu kata orang lain tidak bangun, dia seorang je bangun. Maka pada waktu tersebut tidak dikira apa amalan tadi. Ada seorang lelaki pada waktu tengah malam bangun solat di masjid. Sedang solat, tiba-tiba dengar bunyi pintu masjid tadi terbuka daripada belakang. Lagi lambat dia solat, lagi lama dia solat, lagi elok sujudnya dan rukuknya pada waktu tersebut. Setelah habis solat, pusing ke belakang, tengok-tengok anjing. Anjing yang buka pintu tadi. Dia nak ingat orang. Dia buka tu, dia bagi lambat solat, dia ingat ke orang yang buka. Jadi orang akan nampak, Masya Allah, ini orang soleh, ini orang bagus. Solat malam seorang-seorang dalam masjid tengah malam, tahajud. Dia nak tunjuk dekat orang tu, pusing-pusing anjing rupanya. Maknanya solat tadi untuk siapa tadi? Untuk anjing tu lah. Faham tak? Jadi di sini menunjukkan bahawa amalan tadi dinilai dengan apa? Dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Boleh. Karena tu kita ni perlu betulkan niat kita ketika datang belajar. Nah, saya datang ni belajar kitab apa ni? Kitab adab ni. Saya tuntut ilmu ni untuk apa? Untuk saya kenal Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saya nak belajar tentang perkara tersebut untuk mengenal Allah dan Rasul, perlu kepada adab. Maka saya belajar adab. Jadi pengajian kita yang kita belajar dalam daurah ini adalah untuk kita memperbaiki adab kita dengan ilmu, memperbaiki adab kita dengan alatnya ilmu, kitab, pen, memperbaiki adab kita dengan muallim, guru kita, memperbaiki adab kita dengan sahabat-sahabat yang hadir bersama dengan kita dalam majlis. Ini perlu kepada niat pada waktu tersebut. Karena itu para ulama memulakan perbahasan kitab-kitab mereka dengan apa? Dengan niat. Atau ulama menyebut, kata kalau kita nak buka pintu ketika orang ketuk pintu rumah kita, apa niat kita ketika kita buka pintu tersebut? Orang ketuk pintu, kita nak pergi buka pintu. Apa niat kita? Buka pintu ya. Rugi kan? Satu je dapat pahala. Pahala dia buka pintu je. Kadang tak ada niat apa pun, sebabkan dia ketuk, saya pergi buka. Tak ada niat apa dalam hati dia. Cuba hadirkan niat. Saya buka pintu tersebut, pergi ke pintu tadi saya buka dengan tujuan yang pertama untuk menjawab salam dia. Yang kedua, saya buka kerana untuk menggembirakan dia. Kerana saya cepat buka pintu. Dah dua dah niat. Kerana memasukkan kegembiraan dalam hati seseorang Muslim tadi, itu akan digembirakan oleh Allah di akhirat nanti. Idqalus surur fi qalbil muslim, itu adalah salah satu daripada sunnah Rasulullah SAW. Masukkan kegembiraan dalam hati seorang Muslim. Hanya dengan apa? Dengan buka pintu saja. Faham? Ada beberapa niat yang kita boleh hadirkan ketika mana buka pintu. Kata para ulama, ada sebahagiannya ketika menuntut ilmu ni, diletakkan beberapa niat. Hatta sampai ada yang menulis 40 niat ketika datang menuntut ilmu. Waktu nak tuntut ilmu ni, kita datang daripada rumah kita, bertolak daripada rumah, nak datang ke masjid negeri, nak duduk dalam majlis ilmu ni, ada ulama yang karang, apa niat yang perlu kita hadirkan? Hampir 40 niat yang dia hadirkan pada waktu tersebut untuk datang dalam majlis ilmu. Dan 40 niat tersebut, 40 pahala. Ya. Faham tak? Jadi masalah niat ni masalah yang sangat penting. Karena kalau tak betul permulaan ini, maka tidak betul pada pengakhirannya. Baik susah dan nak ikhlas, sangat susah. Ikhlas sangat susah. Kita tak kata semua datang ni mesti ikhlas betul. Tak. Susah tak nak ikhlas. Saya ni hak datang ni, hak duk baca bab ikhlas ni pun tak tentu ikhlas kan. Hak main di sini ni. Main jauh-jauh daripada Kedah. Tolak tadi pukul 6 pagi daripada rumah saya di Pedu, Kuala Nerak. Ujung dekat dengan Siam. Sempadan durian burung. Dah nak masuk ke Siam dah. Rumah saya dekat situ, 23 kilo je daripada sempadan durian burung. Bertolak daripada pagi tadi pukul 6 pagi, naik flight pukul 8.30 tadi, ni baru sampai ke saat ni. Tidur dalam flight sampai tengah-tengah mulut-mulut. Lepas tu malu seorang-seorang. Sampai sini niat tak tentu lagi betul tuan-tuan. Tak tentu lagi betul niat saya. Tambah saya datang pula tuan-tuan, dia buat lambat pula nak meduk depan saya. Lagi niat saya jadi tak betul.
Kata terusnya, kata baru habis kelas tadi Ustaz, baru habis sangat, patutnya pukul 10.30 Ustaz mai awal sangat, nak buat macam mana? Ini kelas guru bukannya kelas kita. Ikut suka guru tu dia nak main duduk bila apa. Kalau kelas tu kita punya, ikut suka kita, dah kali kelas tu guru terpaksa berkhidmat kepada murid pula pada waktu tersebut. Contoh sebab tu kata sebahagian ulama, hatta dalam bab memicit guru, ini bukan anak dara picit tok guru, anak murid yang lelaki picit tok guru. Kiai Maulana Tanwi radhiyallahu taala anhu, beliau menyebut dalam kitab dia berkenaan dengan adab dengan murid dengan guru. Ada sebahagian murid kata beliau yang datang nak berkhidmat kepada guru, bila mana guru tu duduk dalam majlis, guru yang tua sakit urat dan sebagainya, maka murid tadi datang nak picit tok guru tersebut, picit kaki tok guru, picit badan tok guru sambil dalam majlis. Ada kan? Kalau tengok tok guru yang tua-tua kan, anak murid ada yang khidmat macam tu. Anak murid lelaki lah, hak lelaki, maka pakai picit kaki tok guru. Kata Maulana Tanwi, dia kata saya tidak pernah picit kaki tok guru saya. Saya tak pernah picit badan tok guru saya. Kenapa? Karena saya tidak tahu cara nak picit. Saya bukan ahli dalam mengurut orang. Karena kalau saya mengurut pada waktu tersebut dengan nama khidmat, saya nak berkhidmat, tapi saya tak erti, maka saya pada waktu tersebut saya akan menyakitkan guru saya. Dan ini bukan khidmat namanya. Ini menyebabkan guru tadi akan berasa hati pula dengan kita. Tambah-tambah dia kata ada sebahagian yang baru je datang kelas, tak pernah datang lagi sebelum tu, baru kali pertama datang, dah nak picit tok guru dah. Dah mula nak tunjuk khidmat pada tok guru. Akhirnya dia tak tahu nak picit, dia tak tahu nak urut. Dia urut tempat yang tok guru duk sakit. Anak murid yang dah biasa urut dah tahu di mana tempat nak urut. Tengok ni dia baru datang, dia pun nak urut juga, urut tempat tok guru sakit. Dan tok guru terpaksa diam pada waktu tersebut. Karena ni budak baru dan dia datang nak khidmat, tok guru diam. Maka kata Maulana Tanwi, dia kata apa? Pada waktu ni sebenarnya kita berniat nak khidmat dengan tok guru. Tak, sebenarnya tok guru duk khidmat kat kita waktu tu. Khidmat tolong diam, faham? Tok guru sedang apa? Sedang berusaha menyelamatkan hati murid dia daripada murid tadi berasa hati dengan dia. Saya pun tadi macam tu tuan-tuan. Waktu main, saya berusaha menjaga hati tuan-tuan. Saya pun duduk diam lama pada awal tadi. Tuan-tuan perasan? Lama saya duduk diam. Kenapa? Menjaga hati tuan-tuan. Kalau tidak saya mula terus ya tadi ni ikut suka saya. Mula bila? Faham tuan-tuan? Sebab apa saya jadi garang macam ni tuan-tuan? Kerana ini kita berkenaan dengan adab. Mohon maaf tuan-tuan. Awal-awal pagi dah kena dah. Buat macam mana? Nah. Baik. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kena hadirkan niat kita ketika kita datang untuk ilmu. Baik, nak hadir niat ikhlas ni senang tak? Tak, susah. Sangat susah. Sebab tu kata sebahagian ulama, jangan kita tinggalkan majlis. Walaupun kita tidak pernah ada ikhlas dalam hati kita, jangan tinggalkan majlis. Teruskan datang ke majlis. Sebab tu kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, kata beliau, talabna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Kami menuntut ilmu bukan kerana Allah, tapi tidaklah Allah berkehendak dengan perkara tersebut, melainkan pada hujungnya Allah Ta'ala pusingkan kami kembali kepada Allah. Maksudnya niat kami itu akan jadi kepada Allah Ta'ala juga. Pada permulaan tidak kerana Allah. Tuan-tuan, betul tak tuan-tuan? Ada orang datang belajar dengan tujuan kerana saya nak penuhkan masa lapang saya. Saya datang kerana dah tak ada waktu, tak ada kerja apa dah. Jadi saya datang ni nak penuh masa lapang. Orang saya mai dengar juga. Sebab tu kadang-kadang bila ustaz marah kat dia, dia berasa hati lebih. Kerana dia datang bukan untuk nak ditakdir, bukan datang untuk dididik, tapi dia datang untuk halwa. Mana-mana dia rasa tak apa nak sedap dengan telinga dia, dia akan tolak pada waktu tersebut. Ini bukan talib ilm yang betul. Kerana penuntut ilmu ni, para ulama ada sebahagian yang dah tua, bawa lagi mihbarah. Ni, kertas dan juga pen, dibawa merata-rata. Maka orang tanya kepada dia, sampai bila nak bawa ni? Sampai tua macam ni pun masih bawa ni lagi? Dia kata, al-mihbarah, ma'al mihbarah ilal makhbarah. Faham? Dengan pen ini sampai ke kubur, dengan kertas ini sampai ke kubur. Ma'al mihbarah ilal maqbarah, kata beliau. Ini perkataan. Maksudnya sentiasa bersama dengan ilmu. Saya tidak akan tinggalkan perkara ini. Karena ini orang yang biasa apa? Biasa ditakdir. Faham tak? Jadi bab ikhlas ni penting, cuma susah. Sebab tu ada seorang kiai. Ini cerita sikit. Seorang kiai.
Ada dua orang kiai yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Kiai Bisri Mustafa dengan Kiai Ali Maksum. Ini dua orang kiai yang sangat terkenal di Indonesia. Allah yarhamu, mereka semua dah meninggal. Kiai Ali Maksum dengan Kiai Bisri Mustafa. Kiai Bisri Mustafa ni orang yang dia ni suka melawak, tuan-tuan. Dia suka melawak. Kalau dia bagi nasihat ke orang pun dalam lawak-lawak, dan orang pun tak pernah berasa hati sangat dengan dia. Tapi Kiai Ali Maksum ini orangnya agak serius, orang soleh. Kedua-dua orang soleh. Cuma Kiai Bisri Mustafa ni lebih banyak menulis. Tulisan dia lebih banyak daripada Kiai Ali Maksum. Dia banyak tulis, beratus kitab dia tulis. Kiai Bisri Mustafa. Satu hari Kiai Ali Maksum tanya dekat dia. Dia kata, wahai Kiai, apa rahsia yang menyebabkan kamu boleh menulis dengan banyak, sedang saya ini tak banyak menulis? Dia kata, setiap kali saya tulis sikit, saya berhenti. Tak menyambung tulisan saya. Apa kata Kiai Bisri Mustafa kepada Kiai Ali Maksum? Dia kata, kerana sempian bahasa Indonesia. Dia kata, kerana Pak Kiai tulis kerana Allah, kerana tu tak siap. Terkejut dia. Saya tulis kerana Allah tak siap. Habis tu kamu tulis kerana apa yang boleh siap banyak kitab ni? Dia kata, kita ni kena jadi macam tukang jahit. Dia kata, tukang jahit ni, orang datang rumah pun dia tulis. Dia tetap jahit baju. Kalau kata orang datang pun dia duk jahit baju, sambil duk jahit baju, duk menyembang dengan tetamu. Maksudnya dia buat, kenapa dia buat cepat tu? Kerana nak ongkosnya, kerana nak duit. Saya menulis, dia kata, pada permulaan adalah untuk apa? Saya niatkan untuk duit. Saya boleh jual kitab ni, saya dapat duit, kaza. Faham? Tapi ketika mana nak cetak kitab, baru saya tukar niat saya kerana Allah Ta'ala. Dia kata, kalau saya tulis tadi, waktu ketika mula tulis, saya niat kerana Allah, nanti syaitan akan datang, dia kata, akan goda saya sampai saya tak boleh tulis. Maka syaitan perlu ditipu, kata dia. Syaitan perlu ditipu. Kita tipu syaitan dulu, kata dia. Tipu syaitan, kita kata, kita tak ikhlas waktu tulis ni. Saya tulis kerana duit. Saya tulis kerana saya nak bagi jadi terkenal. Tapi waktu nak cetak, saya terus hadirkan niat, kitab ini saya niatkan untuk dakwah. Kitab ini saya niatkan kerana Allah. Maka dia kata, kerana tu kitab saya siap. Kerana saya telah menipu syaitan pada permulaan. Faham tak? Nampak ada macam, kita kata, betul ke niat macam tu? Ini orang panggil ahlullah. Mereka tahu jalan-jalan syaitan dan bagaimana untuk menutup jalan syaitan sampai kepada mereka. Walaupun nampak lawak cara dia. Nampak cara permulaan, betul ke cara tulis macam ni? Betul ke kiai ini punya jawapan? Ya. Ahlullah. Ini semuanya wali-wali Allah Ta'ala. Maka dia kata, sebab kiai bila tulis kerana Allah, maka pada waktu itu syaitan akan datang banyak pada waktu tersebut dan akan goda kiai agar akhirnya tidak tulis kitab. Maka saya awal-awal lagi saya dah tipu syaitan lah. Saya dah sebut dan awal-awal lagi saya tulis kerana sebab lain, bukan kerana Allah. Tapi bila nak cetak, kerana Allah. Maka waktu tu syaitan tak boleh buat apa dah, sebab dah siap dah kitab. Faham tak? Ini antara orang panggil hikmah yang disebutkan oleh sebahagian ulama tentang masalah niat ini. Itu nak beritahunya kata apa ni? Nak beritahunya kata susah niat ini. Jadi pelajar seharusnya meniatkan menuntut ilmu itu untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala dan balasan syurga di akhirat. Juga untuk menghilangkan kejahilan pada dirinya. Tengok ada dua niat yang dihadirkan waktu ni. Yang pertama apa? Kerana Allah. Untuk dapat redha Allah. Dan dapatkan syurga Allah Ta'ala. Yang kedua adalah untuk menghilangkan kejahilan pada dirinya. Ingat tak? Tidak ada ulama yang menulis kitab berkenaan dengan ilmu dan akan masukkan sekali berkait dengan kelebihan ilmu. Tentu antara kelebihan ilmu ini nanti di akhirat, di dalam syurga Allah Ta'ala, di dalam Mustadrak Al-Imam Hakim Naisaburi diriwayatkan, hadis ini sahih sanadnya. Ahli syurga nanti setelah mendapatkan nikmat yang pelbagai dalam syurga. Nikmat apa yang paling agung? Melihat Allah. Melihat Allah Ta'ala. Yang kedua, melihat baginda Rasulullah SAW. Setelah dapat dua nikmat yang agung ini, apa yang mereka minta? Ahli syurga minta apa, tuan-tuan? Ahli syurga minta kepada Allah untuk berada di dalam majlis ilmu ketika mana mereka berada di dunia. Ini yang mereka minta. Maknanya, orang-orang yang terkenal sifat mereka ni sebagai ahli syurga, mereka tidak akan berpisah dengan majlis ilmu.
Hatta dalam syurga pun minta lagi nak duduk dalam majlis ilmu. Kata, ya Allah, kumpulkan kami. Ini dalam Mustadrak Al-Imam Hakim Naisaburi. Dalam kitab hadis ini disebut bahawa mereka meminta kepada Allah, ya Allah, kumpulkan kami bersama dengan para ulama yang pernah kami berkumpul ketika di dunia dulu. Kami ingin berada dalam majlis mereka pada waktu tersebut. Tuan bayangkan dalam syurga ada majlisnya Sayyidina Al-Imam Syafi'i, ada majlis Al-Imam Abu Hanifah, ada majlis Al-Imam Ahmad, ada majlis Al-Imam Malik, ada majlis imam itu, imam ini, kata. Maksudnya orang ini boleh berpindah-pindah ke majlis-majlis tersebut untuk mendapatkan maidah, habuan dan jamuan yang besar dalam syurga Allah Ta'ala. Dan mereka hadir tadi untuk apa? Untuk taklif? Tak, tashrif, untuk berlazat-lazat dengan ilmu. Dan ini sifatnya ahli syurga. Itu Nabi sebut dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang dimudahkan jalannya untuk menuntut ilmu, maka sebenarnya Allah telah memudahkan jalannya untuk ke syurga. Sebab tu Nabi sebut lagi dalam hadis yang lain, idza marru bi riyadil jannati farta'u. Ketika kamu lalu di taman-taman syurga, berhenti di taman tersebut. Maknanya Nabi nak bagi tahu kepada para muslimin, kepada umat baginda Rasul, bahawa ini adalah syurga di dunia. Kita pergi ke Kashmir, kalau tengok Kashmir cantik dalam cerita ni lah, Hindustan kita tak nak pergi pun. Kita tengok di Switzerland, Masya Allah gambar comelnya, pemandangan dia elok. Syurga mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala qatra ala qalbi bashar. Syurga tidak mampu dilihat, tidak pernah dilihat oleh mata. Maksudnya kita lihat Switzerland yang cantik, tepi ada kolam tasik besar, ada bukit bukau, sebahagian hijau, sebahagian lagi ada salji di atas, dan macam-macam pemandangan yang kita tengok cantik macam mana pun, syurga lebih daripada tu lagi. Kalau gambarkan lagi dalam kepala, syurga lebih daripada tu lagi. Macam mana tuan-tuan? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Telinga kita tak pernah dengar bunyi yang sedapnya seperti dalam syurga. Nah, bunyi dalam syurga tidak pernah didengar oleh telinga seorang tersebut. Wala qatra ala qalbi bashar. Tak pernah terlintas dalam hati manusia betapa cantiknya syurga Allah Ta'ala. Maksudnya, lagi mana kita boleh lintah cantik dalam syurga, lagi itu bukan syurga. Karena syurga lebih pada itu lagi. Macam mana keadaan dia? Allahu'ala. Tak tahu. Nah, macam mana keadaan dalam syurga? Allahu'ala. Jadi itu disebutkan oleh Nabi antara taman-tamannya. Nah, tempat-tempat yang kamu kalau nak lihat di dunia, di mana tempat dia? Majlis ilmu. Nak begitu apa tentang? Orang yang dah pernah masuk ke dalam taman di dalam dunia, taman syurga yang disebut oleh Nabi, maknanya dia sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijemput masuk ke dalam istana di dalam taman tersebut. Faham? Kita kalau pergi istana, masuk istana, dia ada apa dulu depan istana? Ada taman dulu. Jadi ini taman permulaan sebelum dijemput masuk ke dalam istana. Bila dah sampai taman, dah boleh berjalan-jalan di taman pada waktu tersebut, maknanya untuk dijemput ke dalam istana tadi, bila-bila masa saja akan dijemput pada waktu tersebut. Itu maksud dia. Jadi kalau nak tengok ahli syurga ni, tengok di mana majlis ilmu, tempat mana mereka berkumpul. Itu makna dia. Baik. Kemudian yang kedua, niatkan apa? Niatkan untuk menghilang kejahilan pada dirinya dan orang lain, serta untuk menghidupkan agama dan mengekalkan Islam. Karena Islam itu kekal bila ada ilmu. Islam kekal bila ada ilmu. Zuhud dan taqwa tidak sah dalam keadaan jahil. Al-Imam Al-Syekh Al-Ajal Burhanuddin, pengarang buku Al-Hidayah, ini kitab Al-Hidayah. Saya lebih suka untuk terjemahkan kitab tu dengan kitab. Kitab kalau terjemah dalam bahasa Melayu jadi buku ni tak apa nak comel sikit. Sebab dalam bahasa Melayu pun ada kitab juga kan. Dalam kamus ada juga kitab kan. Kamus Dewan Bahasa ada tak perkataan kitab? Kata tak? Ada tak dalam kamus Dewan? K-I-T-A-B. Ada? Nampak tak? Kataan kitab itu lebih apa ni, lebih hampir, lebih dekat sikit ke hati kita daripada buku. Tuan-tuan apa ni? Tuan-tuan perasan tak? Kita baca dalam buku ni Rumi. Ada tak yang Jawi? Yang tuan-tuan buka kitab Jawi? Ada kan? Semua sebab Rumi. Sebab pihak majlis beli hak Rumi. Tuan-tuan perasan tak? Tulisan Rumi dengan tulisan Jawi beza? Beza tak? Memang beza pun. Beza pada tulisan tu. Beza tak pada bacaan? Beza. Sebab tu saya, kitab-kitab yang saya tulis, saya lebih suka tulis dalam tulisan Jawi.
Saya dah ada 2 kitab. InsyaAllah kata Ustaz Khairul kata nanti insyaAllah akan diskusi juga kitab bab fiqh wanita berkenaan dengan haid dan nifas. InsyaAllah nanti kitab saya yang saya terjemah ada dan tulisan Jawi. Sebab tu kena mengaji Jawi. Kalau tak arti Jawi, kena pulun pilah Jawi tu. Kita ada 2 lah edisi, ada edisi Rumi pun ada juga. Nah, hak Rumi pun ada, hak Jawi pun ada. Tapi tuan-tuan perasan tak? Kenapa tulisan Jawi dengan tulisan Rumi ketika dibaca beza pembacaan dia? Atau saya sendiri merasai, bukan sebutlah, saya lah rasa bila baca kitab Rumi dengan baca kitab Jawi beza perasaan pada waktu tersebut. Kenapa tuan-tuan? Kata Syekh Hamzah Yusuf Hafizahullah Ta'ala, dia kata kerana tulisan tadi berbeza pada susunan dia. Tuan-tuan perasan tulisan Rumi macam mana tulisan dia? Bermula daripada kiri ke kanan, betul tak? Daripada sini ke sini, sini ke sini. Berbeza dengan tulisan Jawi. Jawi daripada mana? Daripada kanan ke kiri, betul tak? Sini ke sini. Quran sama macam tu juga. Daripada kiri, kanan ke kiri. Tuan-tuan, jantung kita belah mana tuan-tuan? Belah kiri. Jantung kita belah kiri. Bila mana kita membaca tulisan Rumi, kata ahli yang mengkaji berkenaan dengan tulisan, yang dipanggil mengkaji berkenaan dengan tulisan, kata mereka bila ditulis dengan tulisan Roman, yang ditulis daripada kiri ke kanan, maka tulisan sebegini lebih sukar untuk diingat dengan lama. Kenapa? Karena dia keluar daripada jantung. Dari sini ke sini, keluar. Tapi kenapa Al-Quran mudah dihafal? Dan kenapa bila bacaan Jawi lebih hampir ke dalam hati? Karena bacaannya daripada kanan ke jantung. Faham tak? Dia dibaca ke sini, maka terus masuk ke sini dan lebih akan berfikir pada waktu baca. Lepas tu orang yang baca kitab Jawi, dia akan lebih fikir pada waktu dia baca. Dia akan lebih hadir perasaan dia waktu dia baca, kerana dia nak ikut satu persatu daripada perkataan tadi. Kenapa? Karena daripada kanan ke kiri. Asrar, rahsia dalam tulisan. Lepas tu ulama-ulama kita banyak tulis dalam Jawi. Lepas tu jangan abaikan Jawi. Kalau tak arti, belajar Jawi. Ulunlah mengaji Jawi. Faham tak? Baik. Kemudian Al-Imamul Ajal Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah, telah mendeklamasikan serangkap syair kepada setengah ulama. Ini guru kepada Imam Burhanuddin, ni Burhanul Islam Az-Zarnuji atau Zurnuji. Beliau yang mengarang, yang tulis syair ni. Apa kata beliau? Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Berlaku kerosakan besar bila ulama membelakangi syarak, dan yang terlebih besar lagi ialah apabila si jahil yang jadi abid. Ulama kalau tidak ikut syarak, ini ulama yang tidak mengikuti syarak, maksudnya dia alim tapi fasik. Ini lebih bahaya, ini bahaya. Lebih bahaya lagi apa dia? Orang jahil yang menjadi abid, jadi ahli ibadah, jadi orang soleh. Oh, dia jahil tapi jadi orang soleh. Dia jahil tapi duduk kat depan mengajar. Oh, hebat. Yang ini berat tuan-tuan. Dia tak tahu apa, tapi orang nampak dia soleh, orang jemput dia mengajar pada waktu tersebut. Maka dia pun bercakap benda-benda yang bagus-bagus pada orang. Khair, tak ada masalah. Jadi da'i tak apa. Masa lepas tu mula jawab soalan. Kemudian mula lepas tu jadi ahli fatwa pula dah. Padahal dia tidak tahu apa. Kenapa? Kenapa orang boleh ikut dia? Karena nampak wajahnya soleh. Karena nampak perwatakannya baik. Tidak semua baik itu boleh untuk membimbing. Faham tak? Fahuma fitnatun fil alamina azimatun. Kedua-duanya merupakan fitnah besar di dunia ini. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Dan bagi orang yang berpegang kepada mereka dalam hal keagamaannya. Dua kelompok ini berat. Kenapa? Berat kerana kedua-duanya ini fitnah. Orang akan ikut mudah dengan kelompok ini. Alim yang fasik, bila mana orang tengok ini alim, tengok dia buat benda tak betul, takkan dia nak buat tak betul, ikut dia pada waktu tersebut. Dia ikut dengan kefasikan yang dia lakukan. Faham? Manakala orang yang jahil pula, yang abid tadi, yang nampak soleh, diikuti kerana dia kata dia soleh. Takkan kita tak boleh ikut dia kerana dia soleh, walaupun dia buat benda tak betul. Sebab tu yang saya sebut pada minggu lepas, berkenaan dengan cerita seorang soleh, seorang abid yang tidak ada ilmu, tidak kahwin, tapi bela himar, bela keldai. Tak? Saya ceritakan minggu lepas, dia bela keldai. Bila orang tanya kenapa tak kahwin, dia kata nak kahwin buat apa? Saya dah ada keldai saya. La ilaha illallah. Rupa-rupanya duk bersetubuh dengan keldai tu tiap-tiap hari. Kalau main nafsu je, bersetubuh dengan keldai. Orang kata, ya Rab, Tuan Syekh, kamu tak tahu ke kata bersetubuh dengan binatang itu hukumnya haram? Menangis dia, baru dia tahu, rupanya dia tak tahu. Dia ingat boleh. Dia kata dah daripada mendekati wanita, lebih baik saya buat dengan himar.
La ilaha illallah. Ni tengok bahaya tak? Bahaya kan? Orang yang tidak ada ilmu ni. Tapi nak beribadah kepada Allah. Tapi nak putuskan diri dengan manusia kononnya. Ni bahaya. Penuntut hendaklah meniatkan menuntut ilmu dengan tujuan bersyukur di atas kurniaan nikmat akal. Ni. Tengok Syekh hadirkan niat ni. Ni, dalam bab ni tuan-tuan, sebenarnya Al-Imam Zarnuji duk ajar kita bagaimana nak hadirkan niat. Pertama, kita hadirkan niat untuk kita dekat dengan Allah, cari redha Allah. Yang kedua, untuk kita mendapatkan syurga Allah Ta'ala. Yang ketiga, untuk kita mengelakkan kejahilan pada diri kita. Yang keempat, untuk kita mengajak orang lain yang juga jahil, jadikan mereka tidak jahil setelah itu. Ajak mereka untuk tuntut ilmu, ajar mereka ketika mereka tidak tahu. Sebab kita dah mengaji ni, kita balik cerita kepada keluarga kita pula. Ini kena hadirkan niat ini. Kemudian apa dia lagi yang kena hadirkan? Hadirkan niat untuk bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Apa dia? Akal yang Allah Ta'ala bagi. Akal yang Allah Ta'ala bagi ini, kita bersyukur dengan nikmat tersebut, maka saya tuntut ilmu pada waktu tersebut. Dan kesihatan tubuh badan. Saya bersyukur dengan nikmat tubuh badan saya yang sihat ni, maka saya belajar. Dan janganlah meniatkannya untuk sambutan orang ramai, meraih habuan dunia, penghormatan pemerintah dan lain-lain lagi. Jangan niat itu. Jangan niat kerana nak bagi orang ramai pakat mai kepada kita. Saya tuntut ilmu kerana nak jadi alim. Bila saya jadi alim, nanti orang akan mai sambut saya. Orang akan mai ke dalam majlis saya. Orang akan cium tangan saya. Orang akan hormat saya. Orang jadikan gambar saya sebagai profile picture. Pula ada niat betul kan. Karena apa? Karena dia orang terkenal. Karena dia orang yang dihormati. Kalau niatnya begitu tuan-tuan, habis. Tidak ada apa-apa. Selesai ilmu yang dia belajar tadi, tidak ada apa-apa. Tapi susah tak? Susah. Kadang-kadang dia hadir dulu niat itu. Siapa yang belajar ilmu tidak ada niat tersebut? Kalau dia belajar untuk jadi alim ni, dia pergi mengaji di Mesir, mengaji di Syria, dia mengaji di mana lagi? Di Hadramaut, di Yaman dan sebagainya. Dengan tujuan kadang-kadang dalam hati dia pada waktu tersebut memang hadir pun. Saya balik nanti saya nak jadi macam Fulan bin Fulan. Saya nak jadi macam Syekh Ilan. Saya nak jadi macam Habib ini. Karena nanti bila saya balik, bila saya bercakap, orang akan tahu, oh ini keluaran daripada tempat sekian-sekian. Maka orang akan ikhbal kepada saya, orang akan terima saya, orang akan datang ke majlis saya. Ini semua hadir niat-niat tersebut. Siapa yang mau main ni tuan-tuan? Iblis. Syaitan akan main pada waktu itu dan akan cucuk kita pada waktu tersebut. Cuma nak buat apa waktu itu? Lawan. Jangan tinggal. Sebab tu kata ulama, kalau orang pakai serban dan ekor serbannya dilepaskan ke belakang, tiba-tiba datang dalam hati niat dia, tak asa elok serban aku pakai ni. Adakah perlu cabut serban tersebut? Tidak. Kata Imam Bajuri, teruskan pakai serban. Teruskan pakai. Nampak? Ada seorang ulama di Makkah Al-Mukarramah sedang mengajar dalam majlis. Sedang duk mengajar ni tuan-tuan, tiba-tiba sedap pula dia mengajar. Duk mengajar sedap. Dia rasa lagi tinggi dia mengajar, lagi tinggi. Anak murid pun jenuh catat apa yang dia ajar. Maksudnya banyaknya faedah-faedah yang keluar daripada mulut guru pada waktu tersebut. Jadi dia rasa seronok tadi, bila datang seronok tadi, terdetik dalam hati dia. Aku dah rasa ujub dengan diriku sendiri. Dah rasa ujub ni dengan ilmu yang aku sampaikan. Terus tutup kita balik. Ni tengah tu anak murid tengah duk seronok nak mengaji ni. Dia tutup kita balik. Sampai di rumah ayah dia tanya, kenapa balik awal? Mengajar di Masjidil Haram. Maka kata Tok Guru ni, dia kata saya balik awal kerana tadi waktu sedang mengajar datang ujub dalam hati saya. Sedap pengajian saya pada hari ini. Maka ayah dia kata, syaitan dah berjaya dengan kamu. Syaitan dah berjaya untuk mengelakkan kamu daripada terus mengajar murid-murid kamu. Sebenarnya kamu duk ingat kamu lari daripada perasaan tersebut untuk lari daripada syaitan. Tak, sebenarnya kamu telah memperjayakan syaitan. Kamu telah memberi kejayaan besar kepada syaitan untuk syaitan menjauhkan kamu daripada tulabul ilm. Sekarang ni sepatutnya macam mana? Sepatutnya kamu lawan, teruskan dalam majlis tersebut dan lawan perasaan kamu tadi. Itu yang betul. Bukan kamu tinggalkan majlis. Dengan harapan kamu kata kamu akan selamatkan diri kamu daripada syaitan dan kamu biarkan murid-murid kamu dalam kejahilan. Pergi belajar balik, pergi buka balik kitab, kata ayah dia. Ayah dia rupanya lagi tahu jalan-jalan syaitan. Lagi tahu macam mana tipu daya syaitan untuk masuk kepada orang. Kita tak sama tuan-tuan. Syaitan dia datang kepada penuntut ilmu tak sama dengan datang orang yang kaki disko. Tak sama. Kaki disko dia tak kata kaki disko, tinggalkan disko, tinggalkan dia, tak kata apa. Dia tak suruh pergilah, tak kata apa. Dan ini memang kaki dia. Tapi penuntut ilmu, dia akan datang, dia akan kata apa? Ada yang dia sebut, kamu orang hebat,
ngaji lagi. Maka dia akan nampak hebat pada waktu doa lebih daripada orang lain. Ada juga yang dia nampak dia ni kena masuk cara lain. Dia duk mengaji dah berkenaan dengan ikhlas, dia mengaji berkenaan dengan ujub, dia dah mengaji dah ni. Maka ajak dia ke arah tu pula. Jangan kamu mengaji ni, kamu tak kamu duk ujub lagi ni. Ujub ni tak elok. Amalan kamu akan sia-sia nanti. Tinggal terus amal pada waktu tu. Tengok. Sebab tu ulama ajak kena duduk dengan siapa? Dengan alim. Alim yang akan bagi tahu kepada kita bagaimana untuk kita menyelamatkan diri pada waktu tersebut ketika ditipu daya oleh syaitan. Kadang-kadang dia tipu daya untuk kita tinggalkan. Tak, ulama kata apa? Jangan tinggalkan. Teruskan belajar, lawan dengan apa yang dihasut tadi. Lawan. Itu maknanya. Dan ada juga yang belajar untuk tujuan apa? Nak habuan dunia. Kalau belajar mengajar ni nanti mengaji, saya akan jadi alim. Bila jadi alim, orang akan banyak tolong saya. Orang akan banyak bagi duit kepada saya. Niat itu rupanya. Dan kemudian untuk penghormatan pemerintah, saya balik nanti boleh jadi qadhi. Saya balik nanti boleh jadi pegawai-pegawai agama, duduk di pos-pos yang besar-besar. Maka saya akan jadi orang hebat pada waktu tersebut. Saya akan pakai pakaian yang hebat-hebat, pakai tie, pakai coat dan sebagainya. Jadi niat-niat macam ni yang menyebabkan fasad pada ilmu tersebut. Sebab tu kata ulama, kalau nak tengok tuan-tuan pada berkat ataupun tidak ilmu seseorang, bagaimana ketika mana dia telah menjawab ataupun dia telah berada bersama dengan masyarakat. Tuan-tuan akan tengok berkat ke tidak ilmu orang tadi. Tuan-tuan perasan tak tuan-tuan imam kalau di kampung? Imam-imam di kampung, imam-imam yang orang kampung pakat datang, lawak dia, mai tanya soalan, mai tanya masalah keluarga, minta borang anak nak masuk sekolah. Anak masuk sekolah, kata anak nak cok. Kalau di kampung saya lah, kat belah Kuala Lumpur ni tak tahulah. Tapi kat belah kampung-kampung kita di Kedah tu, macam tu lah. Anak nak pergi periksa, mai minta kata imam baca ayat tawak sikit. Bukan baca kat ayat ni, baca kat pen, pensel, baca habis semua. Dakwah pemadam-pemadam membaca habis, tu imam tolong baca. Lagi apa lagi? Anak nak kahwin, panggil tu imam. Nak tolong pergi menengok pun panggil tu imam. Tu imam yang tolong pergi menengok. Tengok, tu imam kenal, tu imam nikah. Jadi, semua tu imam. Tuan-tuan tahu kenapa dia jadi magnet macam tu dalam masyarakat? Kerana berkat ilmu waktu belajar. Kerana dia orang biasa, tak ada pondok. Ilmu tidaklah tinggi sangat pun. Biasa-biasa saja. Boleh jadi imam lah. Tapi disebabkan barakah ilmu tadi menyebabkan dia menjadi panutan masyarakat. Dia menjadi panduan kepada umat di tempat dia pada waktu itu. Itu dah tuan. Ini berkat ilmu. Ada orang belajar sampai Mesir. Belajar Mesir, ambil master, PhD dan sebagainya. Ada yang belajar sampai ke Jordan, ada yang belajar sampai ke Makkah, Madinah, semua sekali. Balik-balik ke tempat dia, orang jadi lagi jauh daripada agama pula dah bila tengok dia. Orang lagi jadi benci pula untuk nak beramal dengan amal yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad dan juga amal orang-orang soleh yang terdahulu. Kenapa? Kerana tidak barakah pada ilmu. Kerana orang bila tengok dia, orang bukan nak beramal. Orang tengok dia, orang akan jadi munafir. Jadi jauh lagi daripada agama Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana tidak berkat. Niat tak betul waktu belajar. Nampak tuan? Tapi boleh tak kalau kita niat untuk saya dapat pangkat tadi, untuk saya jaga agama Allah? Ni boleh, kata ulama. Kalau saya tak pegang jawatan tersebut, kemungkinan ada orang yang lebih teruk daripada saya akan pegang. Baik saya pegang. Saya pegang, saya akan kawal betul-betul. Jaga betul-betul agama Allah Ta'ala. Boleh faham tak? Itu maksudnya. Kalau yang itu tidak ada masalah. Al-Imam Muhammad ibn Al-Hasan Syaibani, Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani yang dirahmati Allah Ta'ala pernah berkata, sekiranya semua manusia itu adalah hamba abdi bagiku, nescaya aku bebaskan mereka dan aku tidak menguasai mereka. Dan siapa yang dapat merasai kelazatan ilmu dan beramal dengannya, amat sedikit teringin apa yang ada pada orang. Jadi kata beliau, kalaulah semua orang jadi hamba abdi kepada aku, maksudnya kaya, orang yang terkenal, orang yang mulia, maka aku akan bebaskan mereka. Maksudnya aku tidak mau ada keterikatan dengan manusia. Tidak mau ada orang memandang tinggi kepada aku kerana aku ni orang kaya, kerana aku ni orang hebat dan sebagainya. Tidak mau. Kenapa kata beliau? Karena orang yang dah merasai kelazatan ilmu tersebut, maka amat sedikit teringin dengan apa yang ada pada orang lain. Bila dia dah rasa lazat dengan ilmu, dia tidak akan ingin lagi dengan dunia pada waktu itu. Ini faedahnya ilmu. Sebab tu sebahagian imam mengatakan, Imam Syafi'i kata, orang yang mengaji dengan fakir dengan orang yang belajar ini adalah kawan yang lazim sekali, biasa. Waktu belajar fakir dia, miskin.
Ini kebiasaan bagi penuntut ilmu. Payahlah dan jaranglah kita jumpa penuntut ilmu yang dia kaya dalam masa yang sama. Dia penuntut ilmu dan dia kaya. Dia kenapa? Karena Imam Syafi'i kata, kalau terlalu kaya sangat, kadang-kadang dia akan terlari daripada ilmu. Dia tak pergi sangat kepada ilmu. Ini maksud dia untuk apa ni? Untuk jadi alim ni. Untuk belajar sampai jadi alim. Itu makna dia. Maksud dia tak boleh nak duduk sekali sangat. Kerana dia akan disibukkan dengan harta daripada waktu tersebut. Tapi biasanya penuntut ilmu akan fakir ketika menuntut ilmu. Lepas tu kalau kita tengok dalam di pondok-pondok tuan-tuan. Sebab tu orang pondok dia panggil apa? Tok fakir. Betul tak? Orang pondok, bahasa pondok dia panggil ni tok fakir. Tok fakir pondok. Kenapa? Kerana fakir tersebut adalah sifat mereka. Faham? Dan fakir ni juga adalah istilah dalam ilmu sufi. Disebut kepada ahli-ahli sufi dengan gelaran fuqara. Kalau tuan-tuan buka kitab-kitab tasawuf, disebut telah berkumpul para fuqara. Fuqara ni maksudnya para sufiyah, para ahli sufi. Lepas tu dalam hadis Nabi yang bila Nabi kata akan banyak masuk ke dalam syurga ini adalah di kalangan fuqara. Orang fakir yang paling banyak dalam syurga Allah Ta'ala. Fakir di sini makna dia pada tuan-tuan? Fakir ni maksudnya fakir hati mereka. Nah, yang mereka harap hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk yang lain. Bukan fakir di sini maksudnya fakir harta, tidak. Fakir di sini maksudnya fakir hati mereka daripada makhluk. Mereka hanya fakir kepada Allah, tidak kepada makhluk. Mereka tidak berharap kepada makhluk Allah Ta'ala. Faham? Jadi fakir di sini maksudnya sufi, ahli sufi. Ruginya menuntut ilmu kerana mencari kedudukan, penghormatan dan kurniaan duniawi. Al-Syekh Al-Imamul Ajal Al-Ustaz Qiwamuddin Hamad ibn Ibrahim ibn Ismail As-Saffari Al-Ansari telah mendeklamasikan kepada kami sebuah syair yang ditulis bagi Imam Abu Hanifah yang dirahmati Allah Ta'ala. Dikatanya syair ini ditulis bagi Imam Abu Hanifah. Kata beliau, man talabal ilma lil ma'adi, siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, faza bifadlin minar rasyadi, akan beroleh kemenangan dengan mendapat kelebihan dan kemuliaan dari petunjuk. Fayal khusranu talibihi, alangkah ruginya penuntut-penuntut yang berusaha linaili fadlin minal ibadi, yang berusaha untuk meraih kelebihan daripada hamba-hamba Allah. Maksud siapa yang menuntut ilmu kerana akhirat, maka dia telah mendapatkan kelebihan daripada Allah. Siapa yang menuntut ilmu kerana untuk mendapatkan kelebihan di sisi manusia, maka dia telah mendapatkan kerugian yang besar ketika menuntut. Tuan-tuan, guru yang mengajar murid, yang dilihat amarah, tanda-tanda murid tersebut belajar bukan kerana Allah, maka sebenarnya guru tersebut telah memberikan pedang kepada perompak untuk memancung kepala orang. Faham tak? Tok guru bila tengok anak murid ni ada tanda-tanda, dia ni nampak macam nak bagi fitnah kepada umat. Kalau diajarkan lagi pada guru dan dia kalau mainkan tok guru tu kata ada harapan, murid ni akan berubah. Betul tak? Ada orang yang dia datang tuan-tuan, dia pula nak tentu tok guru tu kena buat macam. Bila tok guru bagi arahan, dia komplain pula tok guru pada waktu tersebut. Lepas tu tuan-tuan kalau tengok ada seorang alim sufi, datang seorang penuntut ilmu kepada dia. Dia kata, wahai tuan guru, saya nak menuntut, boleh tak tuan guru ajarkan saya bagaimana untuk saya ini bertawaduk? Saya nak tawaduk tuan guru. Nah, bagaimana? Tuan guru kata, boleh. Buang baju kamu sekarang. Buang baju yang kamu pakai sekarang. Pakai baju ni. Tuan guru bagi pakai baju, baju kuning. Baju kain kuning, hak lembu berah. Baju tu kalau pakai tuan-tuan, kalau kena hujan, busuk. Kalau tak kena hujan, kena peluk, gatai badan. Tak boleh nak duduk. Dipakai baju tu. Bila dah pakai baju tu, tok guru bagi mangkuk satu. Nah, ambil mangkuk. Buat apa tok guru? Pergi ke pasar, minta sedekah. Dia kata apa kata guru? Takkan nak kena buat macam tu pun. Tengok tu. Tok guru kata, tengok. Tadi kata datang nak tawaduk, nak ikut arahan, nak rendah diri dan sebagainya. Tapi bila waktu sekarang bila saya suruh, kamu terus templak pada guru. Kata, takkan saya nak buat macam ni? Maksudnya tinggi diri lagi. Kamu datang kalau kamu betul sungguh nak saya sebut tadi, buat terus lah. Dah kata guru sebut. Ni tidak komplain lagi pada waktu itu. Itu tuan-tuan, masalah berkenaan dengan arahan guru dan sebagainya, kadang-kadang kita nampak pelik kadang-kadang. Tapi ada sebahagian orang yang ikut semua arahan tok guru dia ni. Dia buat sungguh. Dia ada satu cerita. Cerita seorang penuntut ilmu di Indonesia yang sebelum dia keluar daripada pondok, tok guru bagi tahu dekat dia, kalau balik nanti kamu duduk di kampung, kerjalah seperti bapak kamu kerja. Buat kerja macam bapak kamu kerja. Itu saja arahan tok guru.
Tapi dengan syarat, kata Tok Guru, kena bertakwa kepada Allah. Kamu kerja macam puak kamu, tapi dengan syarat takwa kepada Allah Ta'ala. Itu saja. Dia pun ingat pesan Tok Guru. Tok Guru suruh kerja macam puak dia kerja. Balik rumah, duduk dengan mak. Mak pun tanya, bila ni nak mula mengajar, bila nak mula duduk dengan masyarakat, nak makan nasi. Lepas dia pun tanya, mak, saya nak tanya, ayah dulu kerja apa? Ayah dulu kerja apa? Saya ni nak kerja macam ayah dia. Sebab Tok Guru pesan kat saya suruh kerja macam ayah kerja. Mak senyap, tak jawab. Mak pun suruh makan. Dia pun makan habis. Petang tu sembang lagi dengan mak dia. Mak dia tanya lagi, bila nak start mengajar umat apa semua? Dia kata, tak, saya nak kena kerja macam ayah saya kerja. Itu saja. Sebab Tok Guru pesan kat saya yang tu. Mak dia senyap. Dia tanya, mak, ayah kerja apa dulu? Mak dia kata, biar betul Tok Guru suruh kerja macam tu. Dia kata, ya, Tok Guru suruh kerja macam ayah kerja. Dia kata, kamu tahu ayah kamu kerja apa? Ayah kamu dulu maling, pencuri. Ayah kamu pencuri dulu. Takkan Tok Guru suruh kamu kerja macam ayah kamu suruh jadi pencuri? Dia kata, Tok Guru suruh. Saya kena kerja macam tu, dia kata. Tok Guru suruh. Tapi dengan syarat, kena bertakwa kepada Allah. Maksudnya jadi pencuri yang bertakwa. Kawan pun mulalah belajar pula cara nak, dah tahu ayah kerja mencuri, dia pun belajar juga. Belajar cara nak curi. Macam mana nak masuk rumah orang, macam mana nak celup poket orang, macam mana nak ambil dalam barang dalam rumah orang, macam mana nak buka peti besi. Semua dia ajak dia. Setahun mengaji. Akhirnya dah bersedia dah untuk mencuri. Maksudnya dah bersedia dah mengaji pondok dah puluh tahun. Tok Guru suruh kerja macam puak dia kerja, tapi dengan syarat takwa. Maka dia mengaji pula cara nak curi. Akhirnya jadi pencuri dia. Malam pertama dia nak mencuri, dia pergi rumah. Pergi rumah seorang ni. Dia tengok nampak rumah ni, nampak ni boleh kot nak masuk. Pergi depan rumah, banyak kasut budak-budak. Dia kata, ini ramai anak-anak kecil. Dia kata, kalau saya curi barang dalam rumah ni, saya bimbang esok dia pun nak makan apa nanti. Anak-anak ni nak makan, kena syarat dia bertakwa kepada Allah. Jadi bila depan fikir balik, tak jadi curi. Patah balik. Tak jadi curi dah sebab tu fikir, kesian kat budak-budak ni. Balik dia ke rumah. Tak jadi. Esok pun macam tu juga. Tak jadi juga. Sebab tu fikir orang. Nak curi je fikir dulu. Macam mana nak curi di rumah orang nanti? Macam mana keadaan keluarga dia apa semua, tak boleh. Habis satu hari, dia kata tak boleh juga kalau tidak, macam mana saya nak kerja ni? Tok Guru suruh kerja. Pergi kerja saya. Dia pun pergi ke rumah seorang kaya. Tengok orang kaya ni, dia mula-mula nak bersuruh-suruhan, tapi dia cuba suruh-suruhan untuk nak masuk ke dalam rumah. Jadi dia buruk sangka dengan orang kaya. Dia kata apa? Orang kaya ni nampak macam kita bayar zakat ni. Terus dia masuk. Boleh masuk dia. Dan bila dia masuk sampai ke dalam bilik kebal, rumah masuk. Masuk berjaya dia masuk. Memang dia pakar betul. Sebab belajar Masuk, kemudian dia buka pintu besi. Dan dia buka juga pintu apa ni? Tempat simpan barang tu. Simpan duit-duit banyak tu. Dan memang sungguh ada dalam peti besi tu buku simpanan. Keluar masuk duit. Dan dia tengok, dia kata sungguh rupanya orang kaya ni tak keluar zakat, dia kata. Bila duduk tengok getah tu, dia duduk tengok, buka satu sampai subuh. Tak curi lagi, duduk tengok tu je. Tuan rumah bila bangun subuh terkejut. Dia tengok, pintu bilik kebal dia terbuka. Terus pergi tengok. Dia tengok ada seorang lelaki sedang duduk belek buku dia. Dia lah. Belek. Kawan ni pun, ni siapa dia ni? Kamu ni siapa? Kejut lah orang masuk dalam rumah. Tu kawan ni paling tengok, dah subuh dia kata. Dah subuh masuk. Pencuri tanya dekat dalam rumah. Subuh dah masuk. Dalam rumah pun terkejut. Dah masuk dah subuh. Semayang subuh. Semayang subuh dulu. Tuan ni cerita betul tuan, dia bukan cerita bohong ni, cerita betul. Berlaku di Indonesia. Ni cerita orang-orang dulu. Sungguh dia semayang subuh. Lepas tu bila yang tuan rumah tu pun jadi terkejut, terpana tengok ni siapa ni? Tanya solat subuh pula. Lepas tu pula bila nak jadi imam, dia pula bagi tahu tuan rumah yang afdal jadi imam. Dia pula pencuri ni pula bagi tahu tuan rumah afdal jadi imam. Jadi tuan nak jadi imam, saya jadi makmum duduk belakang. Tapi dia semayang, habis semayang subuh bagi salam, zikir. Pas zikir tuan rumah tanya, saya nak tanya macam, kamu ni siapa? Saya ni pencuri, kata dia. Hebat dia kata, pencuri boleh mengaku mencuri, lepas tu boleh duduk semayang subuh pula dengan tuan rumah. Dia kata, tuan, sebenarnya semalam saya waktu masuk, saya memang nak curi barang tu.
Tapi setelah saya tengok buku catatan tuan, keluar masuk duit tuan, saya kata tuan tidak bayar zakat. Semalam Alhamdulillah, daripada semalam sampai waktu subuh saya dah kira semua dah berapa zakat yang tuan kena keluarkan. Kerana mengaji pondok, dia dah keluarkan, dia kira dah zakat-zakat yang perlu dikeluarkan oleh tuan ni, kerana disebabkan buku catatan semua. Dia ambil kredit tu, dia kira dah, dia kata ini zakat yang perlu tuan keluarkan. Saya dah kira dah semalam. Sebab saya belajar berkenaan dengan zakat di pondok dulu. Lama dulu di pondok 10 tahun. Terkejut tuan rumah tu kata, tak nak jumpa pencuri tolong kira zakat ni. Dan akhirnya apa yang jadi? Tuan rumah tu pun kata, kalau bagus macam ni, saya tak nak jumpa pencuri bertakwa macam ni. Nah? Boleh kira pula zakat pada tuan rumah. Maka dia kata, kalau macam tu, boleh tak saya tawarkan kerja yang lebih baik kepada kamu? Tolong jadi pembantu saya. Kamu tolong kirakan duit keluar masuk saya. Dan bila saya perlu keluarkan zakat, kamu tolong bagi tahu kepada saya. Dan akhirnya dia tuan-tuan, jadi kahwin dengan anak tuan rumah tersebut. Dan akhirnya dia mewarisi harta tuan rumah tadi. Sampai dia jadi kaya. Agak kenapa tuan-tuan? Kerana ikut arahan guru dia tadi. Guru dia suruh jadi pencuri yang bertakwa kepada Allah. Ni kalau dengar cerita lah. Orang kata, betul ke tuan-tuan ni? Betul kepada dia lah. Kena cerita tadi pada dia. Dan guru yang bagi arah tadi, guru yang sabar. Guru murabbi. Guru yang mendidik terbiah hati. Bukan orang-orang biasa. Kalau saya bagi arahan dia, guru mampu. Jadi pencuri sungguh budak tu sampai kematian. Jadi ini kisah-kisah yang ajaib yang berlaku di antara murid dengan guru kerana mengikuti arahan guru. Baik, tidak menjadi tegahan, mencari kedudukan untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, menyuruh yang baik dan menegah yang salah, melainkan kebenaran dan memperkasakan agama. Boleh tak kita nak cari kedudukan? Saya belajar kerana nak jadi pegawai agama. Saya belajar kerana nak jadi khadi. Kenapa tujuan jadi khadi tadi? Tujuan dia adalah untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan kerana kalau saya tidak pegang jawatan tersebut, kemungkinan ada orang yang tidak layak untuk pegang jawatan tadi akan memegang jawatan tersebut. Maka akan rosak. Saya pegang untuk buat kebaikan kepada umat pada waktu tersebut. Saya jadi pemimpin kepada umat adalah untuk memberi kebaikan kepada umat. Kalau niat begitu, silakan. Tidak ada masalah. Tapi kena jaga betul. Kena jaga betul niat tadi. Sebab takut-takut nanti waktu dah ada jawatan tersebut, dia mula melencong daripada niat dia yang asal. Tapi insya-Allah, waktu kata ulama, kena catat ni amalan kita, niat-niat kita waktu kita belajar itu. Dengan ulama tulis, dia kata catatkan niat-niat kita. Si saya belajar ni kenapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kena tulis. Bila kita lupa, tengok balik. Bila kita lupa, tengok balik niat kita tadi. Bila kita dah nak melencong sikit, tengok balik niat kita. Itu maksudnya. Ini sebagai ulama sebut begitu. Melaksanakan kebenaran dan memperkasakan agama bukan untuk dirinya dan keinginan nafsu. Tujuannya untuk apa? Untuk agama. Yang demikian diharuskan sekadar untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi sekadar untuk apa ni kalau kata kita nak pangkat tadi? Sekadar untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kita pegang belajar. Waktu kita belajar kita pernah susah. Tiba-tiba kita balik dan kita ada jawatan besar dalam jabatan yang memang bertugas untuk nak bagi kebaikan kepada para pelajar, penuntut ilmu. Contoh jabatan zakat dan sebagainya. Maka dia pernah susah. Dan dia tahu bagaimana keperluan penuntut ilmu untuk digunakan kepada para penuntut ilmu. Maka pada waktu dia pegang, dia akan lebih fikir pada waktu tersebut. Betapa susah dia dulu dan dia tidak mau menyusahkan lagi anak-anak pelajar pada masa akan datang. Contoh begitu. Contoh. Penuntut seharusnya berfikir mengenai perkara tersebut kerana dia telah banyak berusaha untuk mempelajari ilmu itu. Jangan dipesongkan usaha itu kepada tujuan keduniaan yang sedikit, hina dan fana. Fana maksudnya yang tidak kekal. Satu syair menyebut apa? Hiya dunya aqallu minal qalili. Dunia itu adalah sesedikit benda yang sedikit. Wa 'ashiquha azallu minaz zalili. Dan pengasyiknya adalah sehina benda yang hina. Tasummu bisihriha qauman wa ta'ma wa tu'mi, itu tu'mi, dengan segala daya tarikannya itu ia membutakan. Fahum mutahayyiruna bila dalil, dan memekakkan manusia, akibatnya mereka berjalan merayau-rayau tanpa panduan. Dunia ini adalah sekecil-kecil daripada perkara yang kecil, dan orang yang merindui dunia ini adalah sehina-hina orang yang hina. Maka dengan dunia inilah yang menyebabkan orang jadi pekak dan buta daripada melihat keburukan dunia. Orang jadi pekak buta kerana melihat, dan kerana cinta dia akan jadi buta. Kerana cinta dengan dunia, dia akan butakan mata dia dan pekak telinga dia daripada mendengar tentang keburukan dunia tersebut.
fahum mutahayyiruna bila dalil, dan mereka akan berjalan merayau-rayau tanpa panduan. Ini kalau orang yang belajar untuk dunia. Sebab tu kita dah belajar ni kerana perkara yang penting untuk kita kenal Allah. Tiba-tiba digunakan yang kerana Allah ni yang tinggi di sisi Allah Ta'ala untuk perkara yang kecil-kecil. Ini tak sepatutnya, itu maknanya. Ini tak sepatutnya kamu lakukan kalau sedemikian. Kerana kamu dah ada di tempat yang tinggi, tiba-tiba direndahkan tempat kamu duduk bersama dengan yang tidak elok, maka rugi pengajian tersebut. Itu maknanya. Jangan menghinakan diri dan bertakabur. Ahli ilmu seharusnya tidak menghinakan dirinya dengan bersikap tamak, bukan pada tempatnya. Jadi ahli ilmu jangan. Ahli ilmu ni termasuk siapa? Sepatut penuntut ilmu. Jangan menghinakan diri dengan takabur dan dengan tamak kepada yang bukan tempat. Nak tamak dengan apa ni? Tamak dengan ilmu tak apa lah. Ini tidak tamak dengan dunia. Tamak dengan dunia. Nah. Berat lagi kalau jadi orang terkenal sikit, kalau dah ada tempat sikit, mula demand pada waktu itu. Dah demand. Tak pula harga berapa dan sebagainya. Ini cukup pantang. Minta harga. Sebab tu kita pun jangan bertanya sebenarnya. Jangan tanya. Ada orang kadang dia kata, kalau tak tanya nanti segan pula. Kita tak tahu nak bagi berapa. Kan? Jangan tanya ustaz. Ustaz, nak panggil ustaz ni berapa nak kena bayar? Saya kalau orang tanya macam tu, itu yang paling menyempitkan dada saya. Jangan tanya. Ikut suka. Tak mau bagi sudah. Faham? Tapi dah kalau orang tu mai daripada job, fikir sendiri dah nak bagi berapa ikut. Fikir nak bagi berapa. Jangan sampai dia letak tak comel tuan-tuan ni. Lagi dia letak, dia kata, tingginya. Tapi jangan melampau sangat pula dah. Sampai tak ada langsung nampak macam khimah tu sumpah dia bercakap sejam tu orang masuk Islam habis semua. Belawak lagi banyak daripada ilmu. Tiba-tiba tak 5,000. Ramai tuan-tuan yang guna macam tu. Hanya kerana kedudukan yang ada, hanya kerana terkenal. Tapi orang suka macam tu. Orang sekarang kadang-kadang bukan kerana nakkan fawaid dalam ilmu. Dia bukan nak dapatkan faedah ketika baca kitab dan sebagainya. Tak, dia nak dengar halua telinga dia saja. Dia sedap telinga dia, khair, alhamdulillah. Beza dengan orang yang datang menuntut ilmu, baca kitab dan sebagainya, ni lain. Perasaan dia lain pada waktu tersebut. Faham? Saya ada seorang guru. Guru saya ni tidak minta duit. Tapi jangan bagi yang merendahkan kedudukannya. Dia tak minta duit. Tapi jangan bagi yang merendahkan kedudukannya. Maksudnya jangan bagi sampai dia nampak kata, tak ada khidmah langsung aku ni. Dia akan marah pada waktu tersebut. Cuma dia tak minta. Dia tak letak harga. Dia tak kata, kalau datang belajar dengan saya, kena bagi dalam 1 jam, berapa ratus. Dia tak sebut macam tu. Tapi, kalau nak bagi, jangan terlalu rendah sangat. Tuan-tuan, saya belajar dengan guru saya ni, dah hampir 6 tahun. Dan saya dah baca kitab dengan dia hampir 20 ke 30 buah kitab. Saya dah baca dengan guru saya. Alim besar di Masjid Al-Azhar, mengajar di Masjid Al-Azhar. Orang tua. Pada satu hari saya telah tersilap. Sebab hari itu, minggu tu saya belajar 1 minggu 3 kali. So, saya tak ada duit tuan-tuan. Tak ada duit. Jadi saya duk ingat 3 kali pergi tu saya nak bagi dekat Syekh. Syekh tak minta banyak tuan-tuan. Tak minta banyak. Saya belajar dengan Syekh ni sejam, 2 jam, 3 jam. Kadang-kadang saya belajar sampai 4-5 jam belajar. 4-5 jam belajar dengan dia saja, duduk saya seorang-seorang dengan dia di rumah dia. Baca kitab nahwu, banyaknya kitab nahwu, kitab balaghah, kitab adab. Saya belajar dengan beliau. Tuan-tuan, satu hari saya tersilap. Sebab saya dah janji dengan guru saya, Syekh Ahmad Mamduh. Syekh Ahmad Mamduh yang kirakan saya dengan guru saya ni. Dia yang tolong kirakan saya. Dia yang telefon untuk guru saya ni, untuk guru tua ni, untuk jadikan saya ni murid beliau. Tok Guru tolong rekomen saya. Ni tolong rekomen lah. Tok Guru telefon Tok Guru. Beritahu kata, Syekh tolong terima ni Muhammad Nazrul ni untuk jadi murid. Jadi akhirnya Syekh terima. Syekh terima. Saya tuan-tuan jadi silap sikit. Saya buat macam mana? Saya pergi bagi duit pada waktu tu. Saya tak ada duit tuan-tuan waktu tu. Saya bagi 10 genih untuk setiap kelas. Saya belajar sejam, 1 jam 10 genih. 10 genih tahu tuan-tuan. Dulu bahagi 2, RM5. Tak ada duit tuan-tuan, saya tak ada duit waktu tu. Memang tak ada duit semua. Saya bagi 1 kelas, sebab saya kelas 3 kali. Saya memang janji dah dengan guru saya.
Syekh Ahmad Mamduh. Syekh Ahmad Mamduh kata kalau nak bagi kamu boleh bagi berapa dekat Syekh dia. Syekh tak minta duit. Kamu nak bagi berapa? Syekh tanya dekat saya. Bukan Syekh yang nak ajar saya ni. Ni Syekh yang susun hidup saya. Juga guru saya. Guru besar saya ni. Syekh Ahmad Mamduh ni. Syekh Ahmad Mamduh kata kamu kalau nak belajar dengan Syekh ni, kamu nak bagi berapa dekat dia? Saya kata berapa Syekh yang paling kurang? Berapa kamu boleh? Kalau kamu rasa kamu boleh. Saya rasa kalau 25 genih sekali kelas. Maksudnya dalam sejam 25 genih. 25 genih bagi 2 tuan-tuan. Berapa berapa? 12 ringgit 5 kubak. 13 ringgit lah. 1 jam tuan-tuan. Yang penuh dengan ilmu. Tak ada lawak langsung. Kalau kona kok lain macam saya duduk kona ni, tak ada. Terus memang baca kitab. Saya baca, Tok Guru akan syarah. Syekh kata, okey, itu khair. Boleh, insyaAllah. Maksudnya dalam 25 genih tu, insyaAllah. Syekh boleh lah. Boleh. Maksudnya Syekh tak minta. Tak patut tuan-tuan. 1 jam patutnya RM150 kalau di Malaysia. Betul tak? Kalau ustaz-ustaz mengajar, selalu masjid bagi RM150. RM100. 1 jam. Sebab saya penuntut ilmu, 25 genih. 13-14 ringgit untuk bagi kepada Syekh. Syekh miskin. Syekh kata tak apa. Boleh. Jadi setiap kali saya pergi, saya akan bagi 25 genih dekat Syekh. Tapi kali ini, sebab 3 kali seminggu. Kalau saya bagi 25 genih, maknanya saya akan bagi 75 ringgit. 75 genih. Maka akan kuranglah duit makan saya pada bulan tu. Maka saya tak tahu nak buat macam mana dah. Akhirnya, saya duduk buat pandai-pandai, saya kurangkan duit tu. Saya yang kurangkan. 3 kelas, saya bagi 30 genih. 10. Dan tuan-tuan tahu, Syekh tak marah. Syekh bila dapat tu, Syekh tak marah. Syekh kata kat saya tu. Kata, ada nombor telefon Syekh Ahmad? Ada nombor telefon? Lepas tu saya pun kata, ada Syekh. Saya tak tahu lagi. Rupanya dia marah tu. Dia tak marah kat saya. Dia minta nombor telefon Syekh Ahmad. Ada nombor telefon Syekh Ahmad tak? Saya kata, ada Syekh. Tolong tulis tak? Saya pun tulis nombor telefon. Syekh pun dapat. Malam tu Syekh Ahmad telefon saya. Guru saya guru yang membimbing saya ni telefon saya. Syekh marah saya sungguh-sungguh. Saya kata, Muhammad, kamu buat apa dekat Syekh tadi? Saya tak buat apa Syekh. Tak, kamu buat apa tadi? Kamu janji apa dengan saya? Saya kata, kamu janji nak bagi berapa dekat Syekh? Saya bagi 25. Kamu bagi berapa dekat Syekh? Saya bagi 10. Sebab 3 kelas Syekh. Saya tak ada duit. Syekh kata, kamu tahu tak, Syekh marah sungguh dekat kamu. Dan Syekh tak marah kamu jadi anak murid dia. Kamu jangan main di rumah dia. Dia kata macam tu. Saya ni pening kepala tuan-tuan. 2 minggu pening. Ini Tok Guru ni bukan orang biasa tuan-tuan. Nah, ini orang alim besar di Masjid Azhar. Tapi sebab kamu hina dia dengan duit tadi, kamu bagi tak patut kepada dia. RM10 kamu bagi kat dia. Patutnya 25. 25 tu sikit sebenarnya. Pun kamu masih berkira dengan dia. Saya tak tahu nak buat apa tuan-tuan. Lepas tu, Syekh kata tak apa. Buat masalah, jangan telefon Syekh. Syekh sangat marah dengan kamu. Jangan telefon dia. Biar saya yang uruskan. Syekh Ahmad yang urus. Alhamdulillah saya ada guru yang Masya Allah sangat bagi perhatian kepada saya. Syekh saya tolong cerita dekat Syekh Abdul Soleh ni. Syekh saya yang mulia ni. Syekh Taibut kata, Syekh, sebenarnya Syekh tak kenal Muhammad ni. Kalau Syekh kenal dia, Syekh sayang dekat dia. Memang betul pun. Syekh tolong puji saya pula dekat Syekh. Kata Syekh tak kenal dia. Kalau Syekh kenal, Syekh akan sayang dengan dia. Sebenarnya silap faham tu. Dia sebenarnya gini bagi tahu. Akhirnya alhamdulillah Syekh terima saya balik. Selepas 2 minggu dapat berita, Syekh telefon saya, Muhammad Bashir, berita gembira kepada kamu. Syekh terima kamu balik jadi anak murid. Pergilah. Tapi dengan syarat jangan buat lagi yang dulu. Saya pun terus naik. Saya tak kira dah waktu tu sebut walaupun saya tak ada duit, saya terus naik. Setiap kelas saya pergi, saya akan bagi 50 minit untuk Syekh. Saya tak bagi lagi 25. Setiap kelas 50 saya akan bagi. Alhamdulillah tuan-tuan. Selepas tu rezeki tidak putus. Rezeki tidak pernah putus selepas tu. Sebab saya berkira dulu, Allah berkira dengan saya. Lepas saya tak berkira, tidak berkira pula orang dengan saya. Maka saya gunakan duit tadi untuk bagi kepada guru saya. Alhamdulillah tuan-tuan. Dan guru saya ni sangat kasih dengan 6 tahun. Selepas hari itu ditolak 2 minggu, sampai lah saya masih lagi bersama dengan beliau. Dan untuk guru saya ni, kalau saya telefon dia, maka dia akan tanya, bila nak balik Mesir ni? Dan dia ada dah waktu khas untuk saya. Kalaupun waktu tu orang lain dah ambil, nanti dia akan tukarkan waktu tu kepada saya. Itu kalau waktu tu tengok ada pelajar dah datang, Syekh kata sepatutnya waktu ni kamu punya, tapi ada pelajar dah datang waktu ni. Tak apa, jangan bimbang. Kamu datang nanti, pelajar tu akan cari waktu lain, kamu kena waktu tu. Saya jadi murid kesayangan pula pada waktu tu. Bukan kerana duit tuan-tuan, kerana adab saya dengan beliau.
Kerana saya jaga dengan beliau. Tuan-tuan, 50 genih. Sekarang tuan-tuan tahu berapa ringgit 50 genih? Bahagi 4 tu. Sekarang duit Mesir jatuh 50 genih bahagi 4. Jadi berapa? 10 ringgit lebih je. Dalil kata Syekh bukan kira dengan rating duit ni. Tak. Syekh nak tengok saya aja, macam mana saya dengan dia, adab saya dengan dia. Tu saja. Sebab tu jangan buruk sangka dengan guru kita. Dengan buruk sangka. Dan kerana mereka guna duit tadi ni bukan untuk dia. Kalau duit tadi dibagi dan kita tahu duit ini digunakan untuk kehidupan dia, untuk ilmu dan amal dia, maka semua tadi akan jadi amal untuk kita, tuan-tuan. Jadi amal untuk kita. Tuan-tuan, dalam hadis Sahih Bukhari, dia cerita orang yang membela kuda, tai kuda yang berak tu pun dapat pahala kat orang yang bela kuda untuk jalan Allah. Kuda yang dia bela, yang dia bagi makan, disiapkan untuk jihad di jalan Allah. Tai kuda, peluh kuda, semua yang keluar daripada kuda tu pahala kepada orang yang jaga kuda tersebut. Tuan-tuan, kalau kuda kita bela untuk jihad pun dapat pahala macam tu, bagaimana kita bela penuntut ilmu? Kita jaga penuntut ilmu. Bagaimana pula kata kita khidmat dengan alim, yang mana ilmu tadi kita tahu untuk digunakan di jalan Allah, peluh yang keluar daripada badan jadi untuk jalan Allah. Bagaimana tuan-tuan? Kalau dengan kuda lebih dapat macam tu, dengan makhluk Allah Ta'ala yang akan membimbing umat, bagaimana keadaan dia pada waktu tersebut? Faham tuan-tuan? Kalau orang baca macam tu, insyaAllah khair. Orang akan ta'zim kepada penuntut ilmu, orang akan ta'zim kepada ahli ilmu. Ini. Dan guru saya kata dekat saya, Muhammad, jaga elok-elok. Tok guru kamu ni, yang kamu belajar dengan dia ni, tok guru kamu yang lain. Saya ada tok guru lain. Tok guru saya ramai. Tok guru saya yang lain pun nak belajar dengan tok guru ni. Sampailah dia tak terima lagi. Sampailah. Tok guru kamu sendiri nak belajar dengan dia, pun dia tak terima lagi. Kamu, walaupun dia marah 2 minggu, lepas tu dia terima balik, senang je. Hak dulu pun dia tak terima lagi. Hak tok guru kamu sendiri pun dia tak terima. Kamu dia terima terus, senang saja dia kata. Kamu tak bersyukur lagi, saya tak tahulah. Jaga elok. Lepas tu saya sangat jaga tentang urusan tersebut. Tok guru saya ni wali, tuan-tuan. Ni hak yang marah kata saya ni tok wali, saya pun bimbang juga. Saya pernah sekali, tuan-tuan, waktu ketika nak pergi ke kelas guru saya ni, saya selalu kalau di rumah tok guru ni, tok guru duduk seorang-seorang. Isteri dia dah meninggal. Orang tua umur dah 70-an. Umur dah 70 lebih dah, hampir 80. Isteri dia buta. Saya sempat jumpa dengan isteri beliau. Wanita yang sangat solehah. Hafal Quran 30 juzuk. Isteri saya sempat baca Quran sekejap dengan isteri beliau di rumah. Dan kata beliau, setiap malam kadang-kadang dia kata, saya masuk dalam bilik saya waktu dia masih hidup. Kadang-kadang saya tengok dia baca Quran. Dan keliling dia bercahaya pada waktu tersebut. Dan saya nampak ada ruh-ruh manusia yang sedang berada di keliling dia, sedang baca Quran dengan dia pada waktu tersebut. Saya tak tahu sama ada itu malaikat ataupun jin ataupun makhluk Allah Ta'ala, apa saya pun tak tahu. Tapi di keliling dia bercahaya. Bilik gelap, tapi dia bercahaya pada waktu tersebut. Wali Allah Ta'ala bini dia. Bini wali, dia wali. Dia, tuan-tuan, satu hari saya pergi ke rumah dia, isteri dia dah meninggal waktu tu. Setiap hari kalau saya sampai, waktu saya baca kitab, sampai di tengah, lebih kurang sejam dah baca, Syekh akan suruh saya bancuh teh. Kata Muhammad, bancuh teh. Syekh akan pergi pasang api sebab saya tak tahu nak pasang api di rumah dia. Sebab dia seorang yang pandai. Pasang api tu dia seorang yang pandai, saya tak erti. Saya duduk, pak, tekan tak nyala. Dia pergi sekali je nyala. Kena tuan rumah. Tapi bak bancuh saya bancuh. Jadi bila saya bancuh, teh ni tiap-tiap hari duk pergi makan teh. Satu hari ni saya duk fikir dalam hati saya rasa macam nak minum kopi pula. Saya nak rasa nak minum kopi. Jadi saya pun nak pergi awal, tapi terlewat juga jalan jam nak sampai ke rumah Syekh. Saya ingat nak cadang nak berhenti kedai kopi sebelum rumah Syekh. Saya nak minum kopi dulu, baru nak pergi minum, baru nak pergi belajar. Tapi pipi dah lewat. Saya dah terlewat dah. Syekh pun antara orang yang syak masa. Saya tak boleh lambat-lambat. Kalau saya lambat dia marah saya nanti. Saya kena pergi cepat. Tapi duk mengidam kopi tu walaupun tak mengandung. Sampai di rumah Syekh, masuk dalam rumah, selepas baca, anak perempuan Syekh ada waktu tu. Anak perempuan Syekh ada sekali. Anak perempuan Syekh kata dekat Syekh, kata, ayah nak bancuh kat Syekh Muhammad. Panggil saya Syekh Muhammad. Dia tak nak bancuh teh kat Syekh Muhammad. Syekh kata apa? Tak, hari ni tak mau teh, saya aja nak teh. Muhammad bagi kopi dekat dia. Terkejut saya, tuan-tuan. Muhammad bagi kat dia kopi, saya nak teh, bagi dia kopi. Saya terkejut. Saya tanya terus kat Syekh, Syekh, saya nak cerita dekat Syekh, tadi apa yang berlaku dalam perjalanan. Saya pun cerita apa yang berlaku dalam perjalanan. Saya teringin nak minum kopi, tiba-tiba Syekh suruh bancuh kopi dekat saya. Saya kata, Syekh ni kasyaf ke apa ni? Syekh gelak. Dia gelak.
Dia gelak tu dia kata. Ada firasah kata dia. Ni firasat muslim saja dia kata. Gelak dia waktu tu. Saya digelak tu pun saya takut dah waktu tu. Maksudnya ini orang soleh betul tuan-tuan. Dan ada lagi kisah lain berlaku. Saya pernah sekali duduk dengan majlis dalam rumah saya duduk baca kitab dengan dia, datang seorang penuntut ilmu ni. Dia datang dari Madinah. Saya jumpa penuntut ilmu ni di Madinah, Arab. Dia datang ketuk-ketuk pintu, terus masuk dalam rumah. Saya tak pernah tengok Syekh marah macam tu. Syekh marah. Saya tengok duduk baca kitab, budak ni datang. Syekh kata, kamu datang tak kena waktu. Kamu datang tak beritahu kat saya. Ini waktu Syekh Muhammad. Ini waktu saya lah. Ini waktu dia, bukan waktu kamu. Kamu datang tak betul. Saya jarang Syekh marah. Kalau tetamu datang, walaupun waktu tak betul, jarang Syekh marah macam tu. Sebab saya banyak kali dah. Bila datang, Syekh tak marah pun, relax biasa. Tapi Syekh akan terus baca kitab juga. Kawan tu akan sembang sekali-sekala je. Tapi yang ni Syekh marah betul. Syekh kata datang waktu lain. Lepas tu murid dia pun minta ijazah. Syekh boleh tak bagi ijazah hadis kepada saya apa semua. Syekh kata, Syekh pun begitu-gitu je. Akhirnya dia pun keluar. Minta izin keluar. Salam-salam, dia pun keluar. Lepas keluar, Syekh kata dekat saya. Dia kata, saya sekali-kali tidak akan bagi ijazah ni kepada orang yang faham dia tak betul. Dan dalam otak ni ada bid'ah dalam kepala dia. Dia sebut je lah, yang Wahabi, saya tak akan bagi ijazah. Sebut itu terus. Bila sebut macam tu tuan-tuan, saya terkejut. Sebab budak ini, memang pun bawa faham tu. Dalam keadaan kali pertama Syekh jumpa, dan Syekh sebenarnya tidak nampak. Mata dia tidak berapa nampak. Syekh dia pakai spek mata tebal sungguh, dan mata dia sikit. Sebab tu saya yang baca, Syekh tak baca. Syekh kalau dia baca ni, mata dia macam tu, dekat. Mata dia tak nampak. Itu pun dia boleh kata macam tu terus. Budak tu keluar. Dia kata, saya sekali-kali takkan bagi ijazah saya kepada puak ni. Saya kata, Syekh nak tahu tak cerita? Waktu saya di Makkah, saya waktu belajar dengan ulama' di Makkah, budak ini datang dalam majlis dengan guru saya yang di Makkah, Syekh Ahmad Ruqaimi. Dalam majlis, dia baca kitab yang Syekh Ahmad Ruqaimi sangat marah dengan kitab tersebut. Dan dia terus baca juga sampai habis kitab. Dan akhirnya bila dia keluar, pergi jumpa pula dengan guru saya yang seorang lagi. Saya pergi belajar kitab yang lain pula dengan seorang lagi Syekh di Makkah. Waktu belajar tu, Syekh tu pun kata sama macam Syekh sebut. Sebiji. Macam mana Syekh tahu? Dia kata, Allahu a'lam. Nah, taqu firasatal mu'min. Takutlah kamu dengan firasat seorang mukmin. Tuan-tuan, dia masuk saja, Syekh dah rasa dah aura. Aura ahli bid'ah ni. Syekh terus halau keluar terus daripada rumah pada waktu tersebut. Bayangkan macam. Saya jadi takut saya waktu tu. Saya duduk dengan depan siapa sekarang ni? Hak saya duduk mengaji nampak biasa, nampak orang dia relax, tak ada apa ni. Kadang-kadang kita pun tak tahu siapa yang kita duduk belajar sekarang ni. Dengan siapa? Hakikat dia di sisi Allah tu siapa dia? Ni wali Allah Ta'ala, masya-Allah. Nah, ni antara guru-guru kita. Saya ceritanya tu kerana saya rindu dengan dia. Dah 5 bulan saya balik, hampir 5 bulan saya balik. Kerana rindu dengan dia. Semalam baru saya telefon dia. Saya telefon dia semalam. Syekh dia dengar suara saya, bila nak datang? Bila nak datang ni? Itu je. Sekejap dia sembang, saya tak pernah sembang lama dengan dia. Sekejap sembang sekejap. Tapi mengubat kerinduan. Baik. Sebab tu tuan-tuan, ambil peluang sungguh-sungguh untuk belajar. Ambil peluang sungguh-sungguh untuk bertemu dengan alim ulama. Kerana kita tak tahu bila mereka akan hidup panjang umur mereka. Kita tak tahu. Kemungkinan kita tak jumpa, tengok kita tahu dah meninggal dah orang tersebut. Maka kita akan menyesal pada waktu itu. Allah, ruginya tak pernah sempat duduk dalam majlis dengan dia. Ruginya saya tak pernah sempat duduk dengan dia di depan. Gitu maksudnya. Faham? Baik. Jadi jangan hinakan diri dengan tamak. Tu syarah panjang tadi ni bab tamak tu ya. Keluar sampai ke cerita-cerita habis. Minta maaf tuan-tuan. Terambil masa tuan-tuan. Sebaliknya dia hendaklah menjadi orang yang bertawaduk. Tawaduk adalah satu sifat antara takabur dan hina diri. Tawaduk ni tengah-tengah. Tidak menghina diri, tidak takabur. Takabur meninggi diri. Menghina diri dilarang dalam syarak. Menghina diri ni macam mana tuan-tuan? Tawaduk ni bukan mesti sebut kata saya tawaduk. Dah. Tawaduk ni dengan amal, dengan sikap yang dia tunjuk. Tapi kalau kata hina diri ni contohnya orang suruh mengajar. Ustaz mengajar Ustaz. Lepas tu dia kata saya ni taklah pandai sangat. Tapi dah orang berhajat dengan saya cubalah sekadar yang saya tahu. Ini tawaduk. Bahasa tawaduk lah. Tapi kalau orang suruh mengajar, Ustaz tolong mengajar, Ustaz boleh tak mengajar? Saya ni bukan sakat tak erti, saya ni paling bodoh, paling teruk, paling jahat, paling itu, ini menghina diri. Ini tidak dituntut dalam syarak.
Tak dituntut dalam syarak. Baik. Demikianlah. Dan juga memelihara diri daripada benda yang haram. Ini iffah. Iffah ni menjaga diri daripada yang haram. Menjaga diri daripada yang syubhah. Iffah ni sebenarnya lebih kecil lagi. Lebih menjaga diri daripada yang syubhah. Kalau syubhah pun dia jaga, tidak mendekatkan diri kepada syubhah, apatah lagi yang haram. Lebih-lebih lagi dia jaga. Demikianlah yang ditarifkan dalam buku akhlak, dalam kitab-kitab akhlak. Al-Syekh Al-Imamul Ajal Al-Ustaz Ruknul Islam, yakni Ruknuddin Al-Farghani, beliau yang dikenal sebagai Al-Adibul Mukhtar, yakni sestarawan yang terpilih, ini orang yang hebat, telah mendeklamasikan satu syair untuk dirinya. Disebut untuk diri dia sendiri, innat tawadhu'a min qisalil muttaqi, sesungguhnya sifat tawadhu' merendah diri itu adalah antara sifat orang yang bertakwa. Wa bihi taqa ilal ma'ali yartaqi, dan dengannya lah dia dapat mendaki ke darjat yang tertinggi. Wa minal ajaibi ajbun man huwa jahilu, dan di antara perkara yang menghairankan ialah orang yang tidak mengetahui tentang dirinya, sama ada ia berada fi halihi ahwa sa'idu amsaqi syaqi, sebenarnya bukan saqi, syaqi shin. Fi halihi ahwa sa'idu amsyaqi shin, bukan sin. Lepas tu syair-syair dalam ni tuan-tuan kena tengok balik ni, ada banyak silap juga sebenarnya. Syair-syair ni dia orang panggil apa, cetakan dia tu baris tak betul. Sebab tu tadi ajbu tak kena sebenarnya, ujbu sebenarnya. Wa minal ajaibi ujbun man huwa jahilun fi halihi ahwa sa'idu amisyaqi shin, bukan sin. Dan dia tak tahu sama ada dia dalam kebahagiaan ataupun kecelakaan. Am kaifa yakhtimu umruhu aw ruhuhu, dan dia juga tidak tahu bagaimana umur atau ruhnya akan ditamatkan pada hari kebinasaan. Yauman nawa, ini pada hari kebinasaan. Mutasaffilun aw murtaqi, sama ada ruh itu akan naik ke tingkat yang tinggi ataupun akan duduk rendah bersama dengan binatang, tempat-tempat yang rendah. Wal kibriya li rabbina sifatun bihi, sifat takabbur itu adalah khusus bagi Allah. Maqsusatun fatajannabannaha wattaqi, fatajannabanha wattaqi, betul tak salah lagi tu, bukan fatajannabannaha, tak kena tu, fatajannabanha, nun hak yang caddah yang kedua disukunkan, fatajannabanha au fatujannibanha wattaqi, dan kenalah jauhkan sifat tadi daripada diri kita. Tuan tengok, takabbur ini kata ulama adalah pakaian Allah Ta'ala. Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, kata Allah. Wal 'azamatu izari. Kibriya, takabbur itu adalah ridai. Rida apa ni? Kain selendangku. Wal 'azamatu izari. Azamah, keagungan itu adalah kain, pakaian di bawah ni. Izar di bahagian bawah, daripada pinggang ke bawah dipanggil izar, pinggang ke atas dipanggil rida. Baik, ini hadis termasuk hadis yang mutasyabih. Adakah Allah Ta'ala memakai pakaian? Ini tak boleh kata macam tu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Faham? Allah tak sama dengan makhluk. Faham? Macam ni kita nak faham Allah tak sama dengan makhluk, tuan-tuan? Khaliq dengan makhluk, pencipta dengan yang dicipta sudah tentu tak sama. Betul tak? Mesti tak sama. Orang yang buat cawan ni, yang buat cawan ni, tukang buat cawan, adakah dia sama macam cawan ni? Faham? Tukang buat mic, hak buat mic ni, adakah dia macam bentuk mic ni? Tukang buat kitab, hak tulis kitab bentuk 4 segi ni, hak tulis kitab tu macam ni ke bentuk dia? Tak. Kalau manusia pun macam tu, kata ulama. Kalaulah makhluk Allah Ta'ala yang mencipta sesama mereka ini pun tidak sama dengan yang dicipta, tiba-tiba kita nak samakan Allah dengan makhluk, la ilaha illallah. Faham tak ni? Faham mudah untuk kita faham bagaimana bezanya Allah dengan kita. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Bagaimana orang boleh kata Allah Ta'ala di atas? Bagaimana Allah Ta'ala boleh dikatakan duduk di langit? Bagaimana kata Allah Ta'ala duduk istiwa di atas arasy, yakni bersemayam atas arasy seperti kita bersemayam di atas singgasana? La ilaha illallah. Ini perkataan yang sangat berat, tuan-tuan, kerana menyamakan Allah dengan makhluk. Faham? Jadi Allah Ta'ala memakai rida, izar, itu bukan pakaian, itu hanya tamthil daripada Allah, untuk bagi tahu bahawa ini sifatnya Allah yang bersama dengan Allah, yang tidak boleh dipinjam oleh orang lain. Kenapa Allah Ta'ala tamsilkan dengan pakaian, tuan-tuan?
Kenapa ditafsirkan dengan baju? Karena nak beritahu kata satu baju tak boleh pakai ramai, satu orang je boleh pakai. Faham? Kain-kain ridak tadi Allah Ta'ala kata kibriya'u ridai, takabbur ini pakaianku, wal azamatu izari, ta'zamah dan keagungan itu adalah kain pelekatku, kain bawah ni. Kalau itu dipakai oleh Allah, maksudnya ini sifatnya Allah, kenapa disamakan dengan pakaian? Karena satu pakaian tidak boleh masuk dua orang. Kalau masuk dua orang, ni akan di-share pada waktu tersebut. Bolehkah nak share pakaian orang? Orang tu pakai kain pelekat, kita pergi masuk dalam pelekat dia. Elok. Dia pakai kain pelekat satu dia untuk dia. Kita pergi masuk celah-celah kain pelekat dia. Jam terus tentang. Silap-silap kena tendang dengan apa masuk dalam kain pelekat orang. Tak boleh tuan-tuan share kain pelekat waktu orang tu sedang pakai. Bila Allah Ta'ala menyebut bahawa ini sifat yang ada padaku, kamu tak boleh tumpang masuk dengan sifat tersebut. Seperti mana seorang menumpang memakai pakaian ketika orang tersebut sedang memakai pakaian tersebut. Ini biadab. Faham? Ini biadab dengan Allah. Karena tidak boleh takabur. Tak boleh takabur. Ni cara nak faham hadis tersebut. Ini hadis mutasyabih. Dia benar jelas. Boleh faham tuan-tuan? Baik. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu yang dirahmati oleh Allah pernah berkata kepada rakan-rakannya, perbesarkanlah serbanmu, azimu amaimakum. Kata Imam Abu Hanifah, besarkan serbanmu, wa wassi'u akmamakum, dan luaskan, bukan kocek no. Ni tak tahu kok orang Kelantan, sebab pengarang penterjemah ni orang Kelantan. Orang Kelantan ini dipanggil kocek ke tak? Ni kocek ke? Saya tanya ni kalau ada ibu-ibu semua daripada Kelantan. Ni kocek kan? Ni lengan kan? Ni lengan baju. Bukan kocek. Salah ni terjemahan ni. Terjemahan yang betulnya apa dia? Ini kata Imam Abu Hanifah dalam bahasa Arab, azimu amaimakum wa wassi'u akmamakum. Besarkan serban kalian dan luaskan lengan baju kalian. Orang Arab dulu tuan-tuan kalau penuntut ilmu, lengan bajunya ni luas segini. Tuan-tuan tengok ada orang Sudan pakai baju jubah Sudan ni. Jubah dia luas panjang ni. Tuan-tuan kena tahu kenapa diluaskan dengan baju macam tu? Karena untuk dimasukkan buku dalam tu. Kalau hujan, maka dimasukkan buku dalam kocek, pada dalam lengan baju ni ditutup. Sebab tu dalam hadis kita tengok Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu waktu bertemu dengan Rasulullah, kan dia memasukkan kucing dalam lengan baju dia. Tuan-tuan jangan bayang macam lengan baju kita duk pakai lah. Kucing nak masuk ke mana ni? Lengan baju Melayu. Lengan baju Melayu kan cukup-cukup ya. Macam mana nak masuk dalam tu kucing? Tak, lengan Sayyidina Abi Hurairah luas. Ni baju dia luas macam tu. Jadi masuk kucing tak ada masalah. Musang pun boleh. Masuk. Adik waktu tu waktu datang jumpa dengan Nabi, dia bawa macam ni. Terkeluar kepala kucing tu. Wah. Ya Abahir, kata Nabi, wahai bapak kucing. Kata Nabi kepada Sayyidina Abi Hurairah. Dan digelar kepada beliau bapak kucing. Kerana beliau bawa kucing tadi. Faham? Jadi dimasukkan. Imam Syafi'i tuan-tuan pernah sekali dia pergi tempah baju. Imam Syafi'i pergi tempah jubah. Lepas tempah jubah, datang orang yang dengki dengan Imam Syafi'i. Ni ada seorang ni memang benci sungguh dengan Imam Syafi'i. Dia datang bagi tahu kepada tukang jahit tu, sebenarnya Imam Syafi'i dia nak ubah. Imam Syafi'i dah balik dah. Dia mai beritahu kat orang ni, kata sebenarnya Imam Syafi'i nak ubah dia punya ukuran baju tu. Tangan belah kiri kalau boleh buat bagi kecil sikit. Tangan belah kanan bagi besar. Baju apa ni tuan-tuan? Bila Imam Syafi'i sampai, bila dah siap baju tu, Imam Syafi'i nak pakai, pelik dia pakai. Tak pelik apa tuan-tuan? Baju elok dah, mai kat lengan, sebelah sempit, sebelah lagi luas. Kalau tuan-tuan nak pakai baju tu, ni baju apa ni? Fashion apa ni? Sebelah lengan luas, sebelah tak ada lengan kecil. Pendek pula tu, pergi ke belakang. Imam Syafi'i tak marah kepada tukang buat. Imam Syafi'i tahu, ni ada orang yang datang kemudian ubah hal tersebut. Dan dibuat cerita, kata saya yang nak. Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah, khair. Dia kata, bagus baju macam ni. Kata dia, bajunya ni bagus. Sebab apa bagus? Kawan-kawan di sebelah kanan ni, bila tangan dah luah macam ni, saya boleh bubuh kitab. Tangan yang kecil ni dan pendek ni pula, nanti kalau saya tulis, maksudnya saya duduk menulis, tak perlu saya nak sinting lengan baju. Dah disinting dah. Awal-awal lagi dah sinting dah. Oh, bagus baju ni. Ni fashion baru, dia kata. Imam Syafi'i puji pula. Dia kata akhlak Imam Syafi'i. Waktu dibuat macam tu pun dia masih lagi baik sangka dengan orang. Hebat Imam Syafi'i tu. Imam Syafi'i ni masya-Allah tabarakallah. Tak pernah kita jumpa orang macam tu. Nanti Imam Syafi'i pernah sekali duduk dalam majlis, duduk sama-sama dengan murid-murid beliau. Datang seorang perempuan mai dalam majlis tersebut, bagi tahu kepada Imam Syafi'i, dia kata apa? Hebat kamu wahai imam.
Semalam tidur dengan saya, siang-siang balik mengajar. Insya-Allah, hebat. Tuan-tuan kalau dengar orang kata macam tu, macam mana perasaan? Semalam tidur dengan saya, kemudian pagi-pagi mengajak orang. Insya-Allah, hebat. Tuan-tuan, anak murid semua senyap pada waktu tu. Tengok Imam Syafi'i nak jawab apa pada waktu tu. Sebab Imam Syafi'i dituduh berzina dengan perempuan tu. Perempuan tu sendiri mengaku. Imam Syafi'i tanya pula, berapa gaji kamu, wahai wanita? Semalam berapa gaji kamu? Marah orang bila dengar perkataan Imam Syafi'i. Oh, betul lah, tidur. Bangkit, sebahagian daripada majlis tu bangkit, keluar daripada majlis tu, marah Imam Syafi'i. Sebahagian murid tidak bangkit, senyap beradab dengan Imam Syafi'i. Diam mereka dalam majlis, tak kata apa, kerana cukup sesilap. Imam Syafi'i tanya pula, berapa gaji kamu semalam? Maksudnya berapa bayarannya sepatutnya nak bagi duit tu. Tak lama kemudian tuan-tuan, waktu tengah duduk bising macam tu, datang orang bagi tahu kepada perempuan tersebut, rumah kamu terbakar. Tu pergi, rumah kamu terbakar. Kamu duduk main sibuk di sini, rumah kamu terbakar. Anak kamu dalam rumah. Lari dia balik rumah. Semua yang dalam majlis semua pakat pergi ke rumah tersebut untuk tengok rumah terbakar tu. Dan memang api bara. Dan disebut dalam kisah, dalam sejarah disebut kisah ni. Dalam sirah Al-Imam Syafi'i. Rumah marak api, tak ada siapa pun berani nak masuk dan anak-anak sedang menangis dalam. Siapa yang masuk tuan-tuan? Imam Syafi'i yang masuk. Imam Syafi'i yang lari masuk dalam rumah tersebut dan selamatkan anak-anak ni dan keluar. Dan selepas keluar, perempuan ni menangis. Dia kata, saya tidak pernah berjumpa dengan orang yang akhlaknya begini. Walaupun difitnah tadi, tapi masih lagi mampu buat kebaikan kepada orang yang fitnah kepada dia. Sebenarnya tadi dia kata, saya diupah oleh Yahudi. Seorang Yahudi datang bagi duit kepada saya untuk buat fitnah kepada kamu. Dan saya saya sangat kagum dengan akhlak kamu. Mampu lagi melakukan yang demikian kepada saya. Anak-anak murid tanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, kenapa tadi kamu tak jawab? Waktu perempuan tu mai kata semalam tidur dengan saya, kenapa kamu tak nafikan? Malah kamu tanya pula berapa gaji dia. Imam Syafi'i kata, saya tahu kerana dia perlukan kewangan. Kerana tu dia kata macam tu. Dia perlu duit. Sebab tu dia buat macam tu. Yang kedua, kalau saya jawab, tetap akan ada dalam perasaan murid-murid saya syak kepada saya pada waktu itu. Dia akan syak dah. Macam mana pokok bergoyang kalau tak ada angin yang bertiup. Maksudnya kamu akan dah syak kepada saya. Kerana tu saya tidak menjawab. Malah saya serahkan kepada Allah. Kerana Allah lah yang mengatur perkara ini. Bila saya serah kepada Allah, Allah lah yang mengaturkan dan menguruskan urusan saya. Kerana tu tiba-tiba terbakar rumah. Faham tak? Ini walinya Imam Syafi'i. Wali Allah Ta'ala. Terbakar rumah terus. Waktu ketika fitrah Imam Syafi'i, terbakar rumah. Dan waktu itu untuk diperlihatkan terus bahawa Imam Syafi'i itu betul. Tidak salah pada dia. Dan dia tak tidur pun dengan perempuan. Ini wali Allah Ta'ala. Allah. Sebab tu kata Imam Abu Hanifah, tengok di sini masuk kepada bab, perbesarkan serbanmu dan perbesarkanlah kocekmu. Bukan kocek, no? Perbesarkan lengan bajumu. Tukar di situ. Bukan kocek. Jangan tukar tuan-tuan. Tulis. Nombor satu, tulis kat tepi. Ni kita mengaji bab adab ni. Hatta dalam bab tulisan kita nak membetulkan kitab pun kena ada adab. Jangan kita potong kitab orang. Jangan kita pergi ambil kertas, potong pula. Jangan. Tulis nombor satu di atas kocek tu, tulis kat tepi. Tulis kat tepi apa dia? Maksud yang betul adalah lengan baju. Iaitu akmamakum. Kenapa Imam Abu Hanifah suruh buat macam tu? Beliau berkata demikian supaya orang tidak memperkecilkan ilmu dan ahlinya, kerana lazimnya manusia itu memandang kepada pakaian seseorang. Kerana tak mau bagi ahli ilmu ni dikecilkan. Penuntut tahfiz duk menari dalam TV, kopi O, geli kita tengok. Belajar tahfiz. Dopi duk buat rap dalam TV. Konon-konon ini dakwah cara baru. Dakwah cara lain ada lagi. Baik baca Quran. Lagi ada. Pakaian yang macam tu tiba-tiba diguna pada tempat yang tak betul. Tuan-tuan pelajar tahfiz, balik rumah pakai seluar pendek. Keluar daripada orang jalan pergi ke kedai. Tak seluar pendek pun tu, seluar Hawaii tu pakai. Tak sesuai tuan-tuan dengan kedudukan dia sebagai penuntut ilmu, sebagai hamilul Quran. Orang yang menanggung Quran dalam dadanya. Tak patut macam tu. Kena jaga akhlak dan adabnya. Pakaian kena sesuai. Faham tak? Ustaz tiba-tiba pakai seluar jin yang koyak dekat paha. Gila. Ni ustaz apa ni? Seluar jin tak ada masalah. Seluar jin pula tengok seluar jin jenis apa? Seluar jin besar kan? Seluar jin jenis ketat sampai punggung nampak. Ustaz pakai macam tu. Geli kita tengok. Pasal dia nak tendang kat belakang. Kalau ada lah. Tak ada lah. InsyaAllah kot. Kan? Jadi Allah kena tengok sesuai dengan pakaian tersebut. Dan kenapa? Kerana orang memandang pada masalah tersebut.
Orang tengok kepada tu. Ha? Kalau bahasa sekarang dia betul tuan-tuan. Bahasa sekarang yang kalau kita boleh terjemahkan, perbesarkan serbanmu dan juga luaskan lengan bajumu, maksudnya perbesarkan pangkat pengajianmu. Jangan mengaji setakat BA saja, ambil sampai PhD. Ha. Kenapa? Karena kalau tak ada yang tu, ada orang yang ambil PhD dan gunakan PhD dia untuk menyesatkan umat Nabi SAW. Tidak. Dia guna PhD, ada doktor kat depannya. Oh, dia kona macam-macam tuan-tuan. Dia sebut pihak tak betul pun umat percaya. Sebab apa? Sebab ini ada PhD. Ini ustaz tu ada apa? Tak ada apa. Sebab tu sekarang ni maksud perbesarkan serban sesuai dengan Imam Abu Hanifah pada zamannya. Zaman sekarang, perbesarkan pangkat bagi para ulama. Alim ulama kena ada pangkat-pangkat tersebut. Kenapa? Untuk apa pangkat tadi? Untuk dunia? Tidak. Untuk menyelamatkan agama Allah Ta'ala. Untuk nak bagi orang yang tidak ada kelayakan bercakap tentang agama, bercakap tentang agama. Biar orang ni berkelayakan betul. Faham? Sebab lah ni ramai orang ambil PhD tuan-tuan. Dan akhirnya jadi apa? Umat Nabi. Jadi rosak. Orang pandang Islam ni macam, insyaAllah tabarakallah. Jadi pandang umat Nabi sini semua tak betul. Semua orang yang buat ni semua ahli bid'ah. Dia seorang je ahli sunnah. Faham tak? Ini berat tuan-tuan. Kalau ada orang yang ada PhD yang macam ni. Sebab tu perlu ada PhD bagi ustaz-ustaz kita, guru-guru kita. Dan tuan-tuan nak kena tolong. Tolong bagi semangat. Suruh pergi ambil. Saya pun sama macam tu lah, nak ambil lah. Nah, saya pun muda lagi, umur 17. InsyaAllah lah ada masa panjang lagi nak ambil tu. Jangan ambil. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada seorang tok guru di Fatani. Waktu ketika mana dia dijemput ke Nuri, dia pakai baju biasa. Pergi pakai baju biasa sampai dekat ke Nuri. Siapa pun tak layan. Tak layan pun tok guru ni. Kena dia duduk, tunggu, siapa pun tak panggil. Kau nak jamu makan ke? Tak ada. Dia pun dah lama tunggu balik. Balik rumah pakai jubah. Pakai serban, busyal. Tak selempang atas. Bau. Sampai kat pagar nampak dah. Tok guru mai. Daripada tadi lagi mai. Siapa pun tak nampak dia. Tiba-tiba ni bila dia pakai jubah ni baru nampak dia. Maka dia pun dijemput naik. Sampai kat atas rumah. Bukan makan kat bawah, makan kat atas. Masa dia hidangkan makanan, letak gulai, letak makanan nasi apa semua tadi, dia buka baju dia. Dia buka jubah, letak tepi. Dia buka serban, letak tepi. Letak selendang, letak tepi. Dia ambil gulai, tuang atas jubah. Dia kata, wahai jubah. Dia pun panggil hang, bukan panggil aku. Faham ni? Wahai jubah, dia kata, depa ni, tuan rumah ni bukan panggil hang. Bukan panggil aku. Dia panggil kamu. Kamu tu yang dia panggil. Maksudnya baju ni yang dia panggil. Sebab tu dia kenal baju daripada kenal aku. Aku main pada tadi lagi haram tak nampak pun. Ni bila main jubah aku, baru nampak kata aku tu dalam jubah tu. Maka yang dia kenal sebenarnya apa? Dia kenal jubah tu sebenarnya. Maka bagi makan jubah. Jubah tu yang bagi kan. Bagi makan jubah tu. Jubah tu yang makan. Perli tuan rumah. Faham tak? Al-Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam satu hari ketika di Makkah Al-Mukarramah, setelah selesai menunaikan haji, waktu ketika dia sedang tawaf sunat di keliling Kaabah, tengah sunat tawaf sunat, ada masalah berlaku di tengah tersebut. Masalah hukum berlaku. Orang pakat bertengkar tentang masalah hukum tersebut. Dan Imam Izzuddin bin Abdul Salam, siapa dia? Sultanul Ulama. Gelaran Imam Izzuddin Sultanul Ulama, ketua para ulama. Tapi disebabkan dia pakai baju biasa, dia pergi tegur. Dia kata sebenarnya hukumnya begini. Orang tak percaya, orang pakat tengok. Siapa pada ni? Orang tak kenal dia. Pakat tengok dia. Akhirnya dia balik ke tempat penginapan, ditukar dengan pakaian ulama. Dia pakai jubah 2 lapis, kemudian dipakai serban besar, datang, mula sampai saja orang buka jalan dah. Oh, Sultan Ulama datang. Tadi dia juga. Dia yang tegur juga tadi ni. Tapi orang tak perasan dia. Kata dia tu Sultan Ulama. Tapi bila dia pakai pakaian tersebut, baru dah orang nampak kata dia Sultanul Ulama. Sebab tu kata ulama, disunatkan kepada alim memakai pakaian alim. Karena untuk dihormati alim tersebut. Faham tak? Karena tidak mau dimain-mainkan dia pada waktu itu. Waktu kalau kita pakai pakaian yang macam ni tuan-tuan, duduk di kedai makan. Agak-agak kalau kedai makan tu siapkan makanan yang tidak halal, dia nak jamu dah kat kita. Kadang-kadang dia segan dengan pakaian kita. Guru kita yang mulia Syekh Nuruddin Al-Banjari, hafizahullah taala, satu hari pergi ke satu kedai makan di Indonesia, di Bali kata dia. Sampai di kedai makan tersebut, waktu ketika nak mula makan, dia pakai jubah. Dia pakai kopiah. Tak ada kepala, bawa anak-anak. Sampai di kedai makan tu nampak comel elok, nampak macam muslim. Sampai duduk-duduk di kedai tersebut. Tiba-tiba dia punya waiter dia datang. Kata,
Ustaz, minta maaf, Pak Kiai, dia panggil Pak Kiai. Pak Kiai minta maaf, dia kata. Sebab pakai jubah apa semua ni. Pak Kiai minta maaf. Kedai kami ini ada babi, kata dia. Kedai kami ini ada masak babi. Ya, walaupun ada masak makanan yang lain, tapi babi pun ada masak juga. Oh, Syekh Nurdin pun, syukran, terima kasih banyak bagi tahu. Kalau tidak, kalau tak pakai pakaian tu tuan-tuan, macam mana waktu tu? Pergi makan. Kalau kita pakai topi kek, topi sudu orang panggil. Pakai topi sudu kat sini, seluar jin, pakai baju biasa, pergi makan kat kedai tu. Agak-agak dia nak bagi tahu kedai dia ada babi betul tu. Tak nak bagi tahu dah. Oh, nampak lebih kurang kita ini. Jamu, tak ada masalah apa. Tapi disebabkan pakaian tadi menyebabkan orang tu segan. Oh, ini orang soleh ini. Tak boleh kita buat-buat macam ni. Nak bagi tahu kedai ini, kedai ni tak boleh. Kan? Kadang-kadang pakaian juga membantu kita. Baik. Sikit lagi kita baca 4 minit bila kita berhenti. Setiap penuntut ilmu sewajarnya berusaha mendapatkan buku nasihat, ini kitab nasihat Al-Imam Abu Hanifah yang dirahmati Allah kepada Sayyidina Yusuf ibn Khalid As-Samti radhiyallahu taala anhu, yang ditulis kembalinya beliau ke pangkuan keluarganya. Imam Yusuf bin Khalid As-Samti ini qadhi besar, alim besar, anak murid Imam Abu Hanifah. Waktu dia nak balik ke kampung dia, Imam Abu Hanifah tulis sebuah risalah kepada beliau tentang adab seorang qadhi, adab seorang alim ketika bersama dengan umat. Maka dia tulis kitab untuk anak murid dia. Saya beritahu kat tok guru saya, Syekh Ahmad Mamduh, saya kata, Syekh, nanti kalau saya dah balik habis, boleh tak Syekh tulis sebuah kitab kat saya? InsyaAllah saya akan tulis. Saya akan tulis kitab kat kamu. Kitab khas, nasihat kepada kamu. Saja nak ambil sunnah ulama' dulu. Bila nak balik, tok guru tulis kitab untuk dia, nasihat untuk dia. Bila dia tak apa nak ingat sangat, buka kitab tok guru dia balik. Ini kitab tok guru saya tulis, nasihat kepada saya. Seperti Imam Al-Ghazali tulis surat kepada anak murid dia, tulis keluar kitab dia, Ayyuhal Walad. Nampak tak? Ini antara adab ulama'-ulama' dulu, menulis surat kepada anak-anak murid mereka, dan kitab-kitab surat-surat tersebut jadikan kitab. Jadi kitab pun. Surat kita, kalau tengok, orang jadi geli nak baca. Surat orang Melayu, orang zaman lah. Kan? Kalau orang baca balik, jadi geli. Surat cinta, surat apa semua, tengok surat orang dulu. Surat orang dulu buat kitab. Surat Imam Haddad ada kitab. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ada kitab khas. Ya? Dipanggil Risalah Al-Imam Haddad. Maksud dia, Masya Allah, mereka dulu kitab surat mereka pun dapat faedah ilmu. Kata Imam, kata beliau ni, kitab ini boleh didapati sekiranya dicari. Saya ada kitab ni. Saya ada kitab ni dalam simpanan saya. Syekh sebut ni, kalau kitab ni dicari akan jumpa. Alhamdulillah saya cari dah dan jumpa. Ada. Baru cetakan yang baru ada sekarang. Ustaz kami Al-Syekh Al-Imam Burhanul A'immah Ali ibn Abi Bakr, disucikan Allah rohnya yang mulia itu, telah menyuruhku menulisnya bila pulang ke negeriku, dan aku telah menulisnya. Zaman dulu kan tidak ada photostat. Maka siapa yang nak balik kena tulis kitab. Maksud dia dinasahkan balik, dituliskan balik. Maka kata Al-Imam Zarnuji, saya ketika nak balik ke kampung saya diminta oleh guru saya ini Ali bin Abi Bakr untuk tulis balik surat ini, kitab ini. Maka saya tulis dan saya balik ke kampung saya. Kata beliau, guru dan mufti semestinya menggunakan buku nasihat tersebut dalam berurusan dengan orang ramai. Ini kena baca. Maksudnya kalau tak baca yang ni maka tak boleh. Kalau baca yang ni, kitab ini kalau dibaca oleh guru dan mufti, insya-Allah dia akan ada panduan bagaimana untuk bersama dengan masyarakat. Fasad yang ketiga, pemilihan guru, rakan belajar dan penetapan. Pemilihan ilmu. Penuntut ilmu semestinya seharusnya memilih cabang yang terbaik pada setiap ilmu dan urusan agama yang menjadi kemestian hariannya seperti sembahyang. Kemudian kemestiannya yang seterusnya seperti haji dan zakat. Penuntut hendaklah mengutamakan ilmu tauhid dan mengenali Allah melalui dalil, kerana beriman secara taklid walaupun sah pada pandangan mazhab kita, yakni ahlu sunnati wal jamaah, tetapi masih berdosa kerana tidak menggunakan dalil. Ini dalam ilmu akidah. Maka Syekh di sini sekarang menulis tentang apa yang patut kita belajar dulu. Benda apa, ilmu mana yang penting untuk kita belajar. Mendahulukan yang penting, yang lebih penting daripada yang penting. Karena sekarang ni ramai di kalangan penuntut ilmu tidak tahu bagaimana memilih ilmu. Yang dia ingat ilmu ni penting, rupa-rupanya ni bukan penting pun. Ada lebih penting kepada dia. Berapa ramai di kalangan kita yang betul-betul mengenal tentang solat ini, hukum sah dan batalnya solat, masalah masbuk dan muwafiq, masalah sebagainya. Berapa ramai lagi kita jumpa kadang-kadang yang melakukan perkara yang tak sepatutnya dilakukan. Baru ni saya solat, ada tepi seorang lelaki, tapi dia keluar awal. Saya habis lambat, saya nak tegur dia, tapi dia keluar awal lagi daripada masjid. Dia sembahyang sebelah saya,
dalam keadaan dia masbuk, saya pun masbuk. Dia datang tuan-tuan, Tok Imam dah rokok. Saya angkat takbir tak sempat Tok Imam dah rokok. Tok Imam bangun, Tok Imam dah bangun i'tidal. Kemudian saya pun angkat takbir, Allahu Akbar. Tok Imam turun sujud. Sahabat yang ada di sebelah saya ni buat apa? Dia rokok juga. Tok Imam dah bangun dah i'tidal. Dia rokok, dia bangun. Kemudian dia ikut Tok Imam. Dan akhirnya kami tertinggal satu rakaat sebenarnya. Sebenarnya tinggal satu rakaat. Tapi apa yang berlaku? Dia bagi salam sama dengan Tok Imam. Sebab katanya dia dah masuk dah dengan Tok Imam. Padahal tak sah solat dia tu. Tak sah solat tu kerana kamu masuk bukan dengan imam pada waktu tersebut. Kamu masbuk. Kamu tertinggal terus daripada rokok Tok Imam. Kok mana kamu boleh pergi tambah rokok kamu sendiri, lepas tu pergi tidak, lepas tu pergi berokok pada waktu, pergi sujud pada waktu tersebut. Tapi saya terlambat satu rakaat. Dia dah habis dengan Tok Imam. Dia duduk sekejap, keluar daripada majlis. Lepas tu saya mengajar. Saya mengajar selepas tu, tapi dia tak ada dalam majlis. Dia mungkin musafir saja, berhenti saya waktu kat masjid tu. Tengok, masalah tak tuan-tuan? Kalau tidak ada ilmu. Dia tak tahu solat dia tu tak sah. Tapi dia buat. Dia buat solat tadi. Tu dah berapa kali dia buat macam tu, kita pun tak tahu. Dah berapa masjid, berapa sekali semayang dah. Dia duk buat macam tu, dia pun tak tahu. Dan dia ingat dia tahu semayang. Tengok, masalah tak tuan-tuan? Masalah. Tapi kalau suruh mengaji bab tu, malas, tak mau. Tak faham, tak mau mengaji dia. Tapi doanya saya tak nak tengok, takkan saya sampai semayang tu saya nak pijak kaki dah, jangan duk bangkit lagi. Tak pun pegang. Takkan nak buat macam tu. Tunggu sah. Sebabnya saya duk harap dalam hati saya, kalau dia duduk lagi, saya akan tegur. Tapi, buat macam mana? Tak sempat nak tegur. Dan saya pun tak tahu dia tu orang mana. Alhamdulillah. Betul nak kata penting. Bab haid nifas. Berapa ramai yang betul-betul faham tentang haid nifas. Saya baru ni, tahun lepas, saya baca haid nifas di sekolah Maktab Mahmud Al-Ustaz. Yang hadir anak-anak perempuan semuanya. Lebih kurang 600 orang pelajar. 600 orang pelajar perempuan semua. Kemudian ada guru-guru lelaki pun hadir sekali. Teman saya, sebab saya seorang lelaki. Malu saya. Jadi untuk guru ustaz lelaki pun pakat main teman saya. Kawan-kawan saya lah dulu mengaji sekali di Mesir. Pakat main duduk sekali dalam majlis. Kitab tu saya yang terjemah. Kemudian hadir ustaz-ustazah pakat ramai dalam. Tuan-tuan, habis majlis, ada seorang teacher ni, cikgu perempuan, bagus seorang dia main jumpa saya. Nangis. Dia kata, Ustaz, saya bila dengar Ustaz mengajak tadi, rupanya banyak benda saya buat silap sebelum ni. Walaupun yang keluar haid tu saya. Tapi saya silap faham sebelum ni. Rupanya bila baca ni, baru saya tahu rupanya saya silap. Macam mana dengan amalan saya sebelum ni, Ustaz? Lepas tu saya pun bagi tahu, tanya balik kepada dia, macam mana yang silap tadi. Oh, rupanya silap dia tadi masih ada mahmal. Boleh lagi ditanggung dengan mazhab yang lain. Saya kata, insyaAllah sah. Cuma lepas ni jangan ulang lagi. Jangan ulang lagi. Menangis dia. Dia kata, dah bertahun saya buat macam ni, Ustaz. Saya nak buat macam mana? Dia kata, berat tak? Bukan benda senang. Walaupun selalu berlaku benda tersebut pada kita. Pun beberapa ramai yang tak faham tentang masalah tersebut. Tu tak kira lagi bab haji umrah. Haji umrah dia ingat senang, dia pergi ke haji umrah tanpa mengaji sebelum tu. Apa jadi pada lepas tu? Masalah. Baik, sakat dulu kita berhenti. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Minggu hadapan ada kan? Ada kan minggu depan? Saya tidak ingat. Ada kan? Ada kan insyaAllah. Ada. Minggu depan insyaAllah. Ya boleh. Sila. Ya. 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 Ya, ya. Ya. Baik. Baik, yang macam mana kita nak ada orang yang sibuk. Soalan pertama, ada orang yang sibuk nak dah hadir. Dia dengar live, boleh ke tidak macam mana? Kan? Adakah dia dapat keberkatan pada waktu tersebut? Baik, kita tidak nafikan bahawa menghadiri majlis dalam live, maksudnya hadir terus ke dalam majlis itu lebih tinggi kedudukan. Tapi kita tidak nafikan bahawa live pada waktu ketika contoh macam sekarang live. Dan orang yang dengar majlis tersebut pada waktu sekarang ni, yang sedang mendengar sekarang ni, adakah mereka juga mendapat keberkatan tersebut? Ya, mendapat keberkatan. InsyaAllah. Dengan syarat mereka menjaga adab waktu ketika mendengar.
Sebab apa saya katakan berada dalam majlis lebih tinggi kebaikan dan keberkatannya? Karena dalam majlis dia akan lebih terasa bahawa dia dalam majlis. Berbeza dengan orang yang sedang melihat di luar majlis. Di luar majlis kadang-kadang dia buat macam-macam pada waktu tersebut. Ada yang sedang makan Maggi pun ada. Sambil-sambil dia dengar ustaz mengajar tu, hentam Maggi dulu. Perak makan Maggi. Tapi live. Bila ustaz tak tengok, makan Maggi dulu. Ada juga yang sekejap dia bangun. Ada yang sedang tak pakai pakaian lengkap pun pada waktu tersebut. Sebab dia kata, ustaz pun tak tengok dia pun. Maka dia duduk sila panggung atas kerusi. Lepas tu tertidur tu atas meja. Tertidur tu ada katil sebelah, tidur atas katil, tapi dia dengar suara ustaz. Maka pada waktu tersebut dia kurang menjaga adab. Maka pada waktu itu akan mengurangkan barakah pada waktu tersebut. Tapi kalau dia jaga adab, seakan-akan dia berada dalam majlis. Dengar betul ya sungguh. Kira kalau tersangkut pun, dia pun jadi tersangkut juga. Ustaz tengah duk cakap tersangkut, dia pun jadi sangkut juga. Macam apa ustaz cakap pun. Tak dengar. Pun dia tetap jaga adab pada waktu tersebut. Ini hampir kepada barakah. Cuma kita katakan, usahakan. Moga-moga ada waktu untuk kita hadir juga ke majlis. Hadirkan ke majlis. Faham? Yang kita kata, sibuk ustaz, sibuk. Oh, sibuk saja. Sampai tak ada waktu langsung walaupun sehari untuk kita duduk dalam majlis. Takkan tak ada langsung kot. Sibuk ni waktu bila ada ni? Waktu zaman kita je kan? Zaman Imam Syafi'i tak ada sibuk. Ada orang kata, kami ni sibuk ustaz. Ustaz tak apalah sempat, kami sibuk. Oh, sibuk ni baru wujud ni, no? Baru wujud tahun 2017. Sibuk ni. Kira 2000 tahun 600-an dulu, tak ada sibuk ni. Kira sibuk tu tak ada. Faham tak? Perli lah tu, perli. Cuma ala kulli hal, bahagi masa jugalah sikit untuk kita hadir. Tapi kalau tak boleh hadir, ada waktu peluang macam ni. Contoh sekarang ni ada orang sedang bekerja. Dan dia waktu ni ada peluang untuk dia tengok. Tapi dengan syarat, jangan sampai abaikan kerja kita. Abaikan kerja kita pula untuk dengar. Dan kita ada rakaman. Tapi kita sangat kasih dengan majlis ilmu. InsyaAllah dengan niat tersebut pun kita dah dapatkan bahagian dalam majlis tersebut. Seperti seorang yang bersedia untuk nak hadir ke majlis, tiba-tiba dia sakit. Tiba-tiba kereta dia pancit tayarnya. Tiba-tiba dia jadi halangan di tengah jalan. Tak hadir ke majlis ilmu. Kata ulama, dia telah mendapatkan pahala penuh majlis ilmu tadi, walaupun dia tidak hadir. Niatkan saja. Saya niat pada hari ini, kalau ada majlis ilmu saya akan hadir. Tengok-tengok ada berapa majlis ilmu. 6, 7 majlis ilmu. Dia tak hadir pun, tapi pahala 6, 7 tu dapat kepada dia. Kan tu bagus tu niat tu. Lepas tu niatul mukmin khairum min amali. Niat seorang mukmin tu lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Karena waktu niat kita tak ada riak. Ada orang waktu niat dia riak. Tak. Waktu amal kadang-kadang boleh jadi riak kan. Tapi waktu niat tak ada siapa pun riak waktu tengah amal. Waktu tengah niat. Kita berniat nanti kalau 20 tahun lagi kita akan buat masjid kalau kita ada duit banyak. Saya akan bina masjid sebuah. Wakafkan masjid tadi jalan Allah. Faham? Jadi saya niat macam tu. Waktu duduk niat tu ada duduk renyih seorang-seorang dia duduk. Orang tanya tu awak tu. Niat, riak ni. Ada orang niat duduk riak sambil niat. Tak ada. Nah. Dia niat saja waktu tu. Pahala dah dapat pada waktu tersebut. Faham? Baik, itu yang pertama. Maksud dia, kena usahakan juga untuk hadir. Kalau boleh. Kalau tidak boleh, niatkan untuk kita hadir. Moga Allah Ta'ala akan mudahkan urusan nanti. Yang kedua, masalah ta'asub kepada guru. Apa makna ta'asub ni tuan-tuan? Ta'asub ni hatta kepada benda yang tidak betul pun, dia pertahankan guru dia. Hatta kepada benda tak betul. Dan antara ciri-ciri ta'asub juga, dia akan memandang rendah kepada guru-guru yang lain. Ini berat. Ada orang yang kadang-kadang, ini saja saya belajar. Ustaz ni saya tak mahu. Pak Ustaz ni dia kata kat orang. Bila dia baca tu, dia perli kami rapat sampai ke tanah. Dia perli kami. Ustaz ni tak kata kat siapa. Jadi kami suka dengan Ustaz ni. Kira lepas tu, Ustaz ni saja yang betul cakapannya. Ustaz ni, kena ihtimal lagi dan sebagainya. Guru ni kena macam ni, macam ni, macam ni. Jadi ini antara alamat-alamat kepada ta'assub. Cuma ta'assub ini kita kata dengan bahasa yang lebih hampir kepada makna, iaitu dia mengikuti gurunya walaupun gurunya dalam kesilapan. Ini ta'assub. Dia beza dengan orang yang hub, yang kasih dengan guru. Kasih dengan guru, dia akan ada adab pada waktu tersebut. Dan dia akan beradab dengan guru-guru yang lain tanpa merendahkan guru-guru yang lain. Ini berlaku tuan-tuan, di mana-mana tempat pun akan berlaku benda ni. Kita akan jumpa dengan penuntut ilmu yang begini. Dia akan anggap guru lain semuanya lekeh, guru dia yang paling hebat. Kalau ini ada, maknanya ini adalah timbalan daripada gurunya. Hakikatnya sebenarnya, mohon maaf saya cakap, ini adalah pancaran dari dalam hati gurunya kepada muridnya. Karena al-mu'min mir'atu akhih. Mukmin itu adalah cerminan saudaranya. Maka kalau murid tadi memandang guru lain yang dengan cara yang begitu, maknanya
pandangan hati guru tersebut sebenarnya yang masuk ke dalam hati murid untuk memandang guru lain begitu. Tapi kalau guru ini menghormati guru yang lain, murid yang hadir belajar dengan dia akan menghormati guru yang lain juga pada waktu tersebut. Karena murid ini cerminan gurunya. Faham tak? Dan alhamdulillah para guru kami tidak mengajarkan kami untuk memandang rendah kepada ulama-ulama yang lain. Tidak memandang rendah kepada madrasah-madrasah dan juga guru-guru yang lain. Malah kami memandang tinggi kepada semua guru. Yang hakikatnya kalau dia ini adalah ahli sunnati wal jamaah dan benar manhajnya, betul jalan pengajiannya. Maka kami hormat dengan semua tersebut. Maka ini hakikat sebenarnya tuan-tuan akan masuk ke dalam hati murid tersebut. Dan murid itu akan kasih dengan semua guru yang bermanhaj dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan berpegang dengan 4 mazhab ni, dia akan hormat dengan semua orang. Sudah tuan-tuan? Tuan-tuan akan tengok sendiri keadaan tersebut. Tapi kalau tuan-tuan jumpa ada murid ni yang dalam hatinya memandang guru ni tak betul, guru dia aja yang betul, ini tuan-tuan akan nampak kata inilah sikap gurunya ketika bercakap. Dan guru dia pun kadang-kadang macam tu. Bila dalam majlis, ini tak betul, ustaz ni tak kena, baca tak betul, ustaz ni lekeh, mengaji tak lama. Gitu. Jadi anak murid akan datang perasaan tersebut. Lepas tu sebenarnya ini menunjukkan aib guru tadi sebenarnya. Itu menunjukkan aib guru tadi. Sebab tu murid kena jaga adab kita. Kalau kita buat macam tu sebenarnya kita sedang menunjukkan aib guru kita. Faham? Yang ketiga, apa dia tadi lupa? Bercampur-campur niat. Niat kita segala elok, niat tak elok. Saya kata tadi, lawan. Teruskan. Walaupun bercampur-campur. Saya niat belajar ni kerana Allah, tapi kadang-kadang tu niat juga kerana itu, ini. Lawan. Teruskan belajar. Teruskan. Dan insya-Allah nanti Allah Ta'ala akan sucikan niat yang tidak elok tadi. Dan dikekalkan yang elok sahaja. Karena itu Imam Ghazali kata, nahnu talabna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Kami menuntut ilmu pada permulaan bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah. Tapi Allah tidak inginkan perkara tersebut. Melainkan Allah kembalikan niat kami tadi kepadanya. Allah akan bantu kita. Nah, sebab tu waktu belajar ni akan datang macam-macam ujian dalam niat kita. Maka kita teruskan dan kita baik sangka dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan tujukan dan Allah Ta'ala akan halakan niat kita tadi hanya semata-mata kerana dia. InsyaAllah. Itulah maksudnya yang kita boleh beritahu. InsyaAllah saya mohon ampun, mohon maaf. InsyaAllah kalau ada rezeki peluang kita akan temu lagi pada minggu depan. Ada soalan nanti tuan-tuan boleh hantar awal. Saya boleh berhenti awal sikit. Boleh jawab soalan dulu. Ya. Nombor phone 011 164 310 79. 011 164 310 79. WhatsApp pun nombor tu juga. WhatsApp pun nombor tu juga, insyaAllah. Jadi mohon ampun, mohon maaf. Saya pun nak terus ke airport. Saya kapal terbang saya pukul 1.20 lagi. Tu akan balik malam ni di Perlis pula. Tuan-tuan doalah. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kebaikan, berkatan kepada kita semua, insyaAllah. Dan saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, terjentik hati siapa-siapa yang menyebabkan dia terasa hati dengan saya, mohon maaf sungguh-sungguh. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada tuan-tuan semua, ibu bapa, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah. Dan moga Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan moga-moga yang hadir dalam majlis ini, yang ada sakit di kalangan kita disembuhkan oleh Allah. Yang ada masalah dalam keluarganya dimudahkan oleh Allah urusannya. Dan diberikan kebahagiaan kepada mereka. Yang tidak ada anak lagi di kalangan kita diberikan anak oleh Allah Ta'ala. Anak yang soleh dan solehah. Yang ada anaknya bermasalah, moga Allah Ta'ala akan memberikan anak yang soleh kepadanya. Anak itu akan dikembalikan kepada Allah. Menjadi anak dari anak yang soleh dan solehah. Dan kalau istrinya tidak mau dengar cakap, maka jadikan istrinya istri yang solehah. Kalau suaminya suami yang pemarah, suaminya suami yang keras hati, moga suami itu nanti akan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Dan akan dekat dengan istrinya. Dan akan membimbing istri dan keluarganya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ada hutang di kalangan kita dimudahkan oleh Allah untuk menguruskan hutangnya. Yang ada masalah-masalah peribadi dan sebagainya dimudahkan oleh Allah urusannya dan keluarganya. Moga-moga Allah Ta'ala berkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.